Okey, mana yang dah masuk mohon pergi ke ruangan chat untuk tulis nombor matrik dan nama penuh. Tulis nombor matrik dan diikuti dengan nama penuh di ruangan chat sebagai bukti untuk kehadiran pada petang ni. InsyaAllah, silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Okey, apa khabar? Lama tak jumpa kan? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada petang ni, kalau sebelum ni saya berkongsi theoretical counselling secara sepitah lalu kan. Berapa theoretical yang saya dah kongsi? Boleh nyatakan tak? Yang secara umum, yang secara general, yang secara touch and go. Berapa theoretical yang saya telah kongsikan? Lebih tak? Yang saya dah beritahu. Tapi dia secara umum lah, baru secara touch and go lah maksudnya. Tidak secara detail. Berapa teoretikal? Berapa teoretikal kah? Boleh sebut tak teoretikal tersebut? Tak silap saya 4, Doktor. Ya, teoretikal apa? Psikoanalitik, Apa dia? psikoanalitik, Okey, betul. lepas Psychoanalysis. tu Okey. psikologi individu, Psikologi individu. teori penguasaan klien, REBT. REBT. Alright. Jadi yang pertama ni kita pergi balik semula kepada psychoanalysis yang dipelopori oleh Sigmund Freud, yang secara detailnya lah, secara sedikit detailnya berbanding yang sebelum ni. Kalau yang saya rasa tak perlu jelaskan kan, sebab saya dah maklumkan sebelum ni kan macam mana teoretikal ini dilihat. Bagaimana Sigmund Freud membangunkan teoretikal ini dan bagaimanakah teoretikal dia melihat bagaimana dia melihat manusia. Bagaimana bagaimana teoretikal ini melihat ataupun menjelaskan tentang manusia. Apakah yang ada, komponen-komponen yang ada pada diri manusia. Right? Dan teoretikal ni biasanya kita akan guna pada bila ni? Teoretikal counselling ni kita akan guna waktu bila ni? Siapa tahu? Bila masakah teoretikal ni akan digunakan? Siapa tahu? Kenapa kena belajar teori counselling? Dan bila masakah teoretikal ni akan digunakan oleh kaunselor? Waktu berhadapan dengan klien ke? Apa dia? Sewaktu berhadapan dengan klien. Ya, sewaktu berhadapan dengan klien. Dalam sesi apa? Sesi counselling? Sesi counselling apa? Kelompok. Sesi counselling individu dan sesi counselling satu lagi? Sesi counselling kelompok. Ya, ada dua sesi counselling. Dia sebenarnya ada lagi sesi counselling itu sesi counselling keluarga, right? Ada lagi. Sesi counselling apa lagi? Kelompok. Tapi kebiasaannya yang kita iktiraf yang biasa secara yang wajib yang kita tahu ialah biasanya secara kaunseling individu dan secara kaunseling kelompok. Yang keluarga pun sebenarnya dia buat secara kelompok tapi dia ada buat dalam family kan. Begitu apa ni? Jadi teoretikal ni digunakan untuk memahami permasalahan klien. Teoretikal ini digunakan oleh kaunselor untuk memahami permasalahan klien sewaktu mengadakan sesi kaunseling dengan klien. Right? Maksudnya klien itu bermasalah dari aspek apa? Kalau sekiranya klien itu bermasalah dari segi kognitif, maka adalah teoretikal yang sesuai untuk memahami. Kalau sekiranya klien itu bermasalah dari segi emosi, adalah satu teoretikal yang sesuai untuk memahami masalah klien dan bagaimana menangani dan bagaimana proses perawatannya. Kalau sekiranya klien itu bermasalah dari segi behavior, dia adalah teoretikal yang sesuai untuk digunakan untuk memahami klien yang bermasalah dari segi tingkah laku ataupun behavioris. Baik. Yang ni macam ulangan psikoanalisis walaupun saya dah terang sebelum ni, tapi saya ingat teoretikal ni saya telah jelaskan tapi secara umum kan. So seperti yang sebelum saya nyatakan sebelum ni ialah teoretikal ni dipelopori oleh Sigmund Freud dan
dia mengutarakan teori topographical dan bahagian fikiran. Maksudnya bagaimana dia melihat dalam diri manusia itu dari segi bagaimana dia mengagihkan ataupun buat pengasingan dari segi pemikiran manusia. Di mana sebelum ini saya telah menjelaskan bagaimanakah dia dikatakan pemikiran sedar. Bagaimanakah dikatakan pemikiran prasedar, bagaimanakah dia dikatakan pemikiran tidak sedar. Dan ketiga-tiga pemikiran ini kita selalu gunakan dalam kehidupan kita. Boleh siapa beritahu pada saya, ni macam ulangan lah kan, yang dikatakan pemikiran sedar. Siapa boleh jelaskan ataupun boleh nyatakan contoh pemikiran sedar yang dikatakan sedar. Siapa boleh bagi contoh? Sebab saya rasa saya tak perlu uraikan lagi. Sebab dia ni macam ulangan je. Siapa boleh bagi contoh yang dikatakan kita sekarang ni berada dalam pemikiran sedar? Ini. Siapa yang boleh bagi contoh? Siapa yang boleh bagi jawapan pada saya? Bagaimanakah yang dikatakan pemikiran sedar? Dan kita menggunakan pemikiran sedar itu. Kita belajar, Doktor. Ya, kita sedang mengikuti kelas online. Okay, good. Alhamdulillah. Ataupun saya sedar saya ini seorang lelaki. Saya sedar saya ini seorang perempuan. Dan pernah tak kita lupa dari segi jantina kita? Ada pernah kita lupa tak? Right? Tak. Ya, Tak tak pernah. pernah. Tak pernah. Kan maksudnya kita sedar. Itu dikatakan tersedar. Kalau kita tak sedar, pasti jantina pun kita akan lupa. Right? Jadi maksudnya kita sedar. Kita sekarang sedang menggunakan pemikiran sedar di mana sedang mengikuti kelas. Sedang mengikuti kelas dari segi jantina bersama, kita masih ingat. Tapi dalam masa sama kita juga sedang menggunakan pemikiran prasedar. Boleh jelas tak pada saya bahawa pemikiran prasedar kita sekarang sedang berfungsi ataupun sedang berjalan ataupun sedang digunakan. Salah satunya pemikiran prasedar dan ianya dikawal oleh pemikiran tersebut. Perilaku kita, tindakan kita dikawal oleh pemikiran tersebut. Boleh bagi contoh tak? Bukti yang ada pada badan kita. Sekarang kita meneroka diri kita sendiri. Kita semak-semak diri kita. Sebab Bernafas, Doktor. apa dia? Bernafas. Ya, kita bernafas. Dan tadi kita dalam kita bernafas, okey, kita bernafas tadi kita perlu ingat tak kita bernafas? Kita perlu tak kita nak kena ingat bila masa kita nak seduh, bila masa kita nak hembus? Kita perlu tak? Kita tak perlu ingat kan? Ke memang kita kena ingat? Bila masa kita nak tarik nafas? Bila masa nak hembus nafas? Kita tak perlu ingat. Benda tu memang kita boleh lupakan, kita boleh letak di prasedar, tapi otak prasedar tu akan kawal. Right? Satu lagi, apa lagi yang boleh bagi contoh pada saya? Okay, good. Alhamdulillah. Masa berlalu, Masih. Apa dia? kalau masa berlalu, Doktor? Masa berlalu. Tak, yang ada sekarang, yang sekarang ni, yang here and now, yang berlaku sekarang ini. Yang sedang berlaku dan memang kita guna. Darah bergerak ke? Aliran darah. Aliran darah kalau kita cek sekarang, boleh tak kita cek? Boleh kita semak tak aliran darah tu? So apa yang kita boleh semak? Kalau macam nafas tadi, bila kita sedar, kita boleh bawa ke alam sedar. Tadi nafas dikategorikan sebagai alam prasedar, di mana kita boleh bawa ke alam sedar, di mana kita boleh semak. Letak jari kita kat lubang hidung, kita tahu nafas dia keluar masuk. Tapi ada lagi satu yang kita boleh semak. Maksudnya yang prasedar ni kita boleh semak. Kita boleh cek dan kita boleh confirm bahawa dia sedang berfungsi. Kalau macam jantung. apa dia? Degupan jantung. Jantung, denyutan jantung ataupun denyutan nadi. Kita boleh semak kan? Okey. Tapi tadi kita perasan tak semasa ikuti kelas bahawa nadi kita sedang berdenyut? Kita tak perasan kan? Dan kita pun boleh lupakan benda tu. Sebab ianya dikawal oleh pemikiran prasedar. Tetapi sebenarnya dia berfungsi. Tapi siapa yang kawal? Pemikiran tanpa sedar yang kawal. Right? Denyutan jantung. Tetapi ada benda lagi yang ada dalam badan kita yang dikawal tapi kita tak boleh detect. Contoh macam sebut tadi, aliran darah. Aliran darah tu kita boleh detect lah dengan jari kita ke dengan apa ke. Kita tak boleh kan? Sama juga dari segi pergerakan apa yang berlaku di usus kita, dalam perut kita. Kita tak boleh nak check lah. Kita tak boleh check sekarang. Yang dikatakan yang tidak sedar tu, tapi dia sedang berlaku. Dia sedang proses. Contohnya makanan-makanan yang kita makan tadi sedang proses, tapi kita tak tahu kat mana dah. Yang tu dikatakan tidak sedar. Bermakna dalam diri kita ni, atas diri kita, otak kita memang pecah pada tiga.
Di mana dalam di mana kategori pertama ialah kita sedar bahawa diri kita siapa. Kita sedar kita berada di mana. Tapi dalam masa sama otak kita juga mengawal dunia prasda pada diri kita. Dan dalam masa sama otak kita juga mengawal kategori yang tidak sedar, di mana kita tak boleh nak confirm. Kita tak boleh nak pasti makanan yang kita makan tadi dah diproses sampai di mana. Kita tak tahu, tapi sebenarnya hakikatnya sedang proses. Alright? Maksudnya yang dikategorikan tidak sedar tu kita tak boleh semak, tapi hakikat dia ada. Contoh dalam badan kita, kita boleh semak tak roh kita? Dalam badan kita, kita boleh semak tak roh kita? Kita boleh cek tak roh kita sekarang? Kita boleh cek tak roh kita sekarang? Seperti mana kita cek tadi? Boleh tak? Tak Boleh boleh. kita cek? Boleh Tak tak? boleh. Boleh ke tak? Boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi sedar tak bahawa roh kita ada dalam? Kita sedar. Ya, kita sedar bahawa roh kita ada dalam. Itu maksudnya dalam badan kita ada kategori. Ada 3 kategori. Kita ada kategori sedar, kita ada prasedar dan tidak sedar. Right? Dari pandangan kaunseling, bagaimanakah yang dikatakan klien itu bermasalah kalau aspek sedar, prasedar dan tidak sedar? Bagaimanakah? You all kena faham ni sebab teoretikal ni yang paling famous lah. Dalam sesi kaunseling yang paling basic dan yang paling awal yang perlu dikuasai. Bagaimana dikatakan klien itu bermasalah? Bagaimana dikatakan klien itu bermasalah? Siapa tahu tak aspek sedar prasedar ni? Apabila dia berada di kategori mana? Dalam antara 3 ni. Saya cuba Doktor. Silakan insyaAllah. Benda yang di tahap sedar dibawa kepada tidak sedar. Ya, contohnya? Contoh macam dia tak sedar dia seorang lelaki. Ya. Dan sehingga dia berperwatakan sebagai Perempuan. Sebagai dia- contoh. sehingga dia berperwatakan sebagai seorang perempuan kan. Ataupun dia tak sedar bahawa dia function sebagai seorang Islam sehingga dia tak sedar bahawa dia bukan Islam. Maksudnya dia tak sedar bahawa dia Islam. Contohnya macam mana dikatakan orang yang tidak sedar bahawa dia Islam? Dia tu Islam tapi dia macam dia tak sedar bahawa dia Islam. Contohnya macam mana? Tak solat. Tak solat. Ya, dia tak solat, dia tak mengaji Quran, dia tak berzikir, dia tak buat amal ibadah. Itu dikatakan, kalau ikut kaunseling, itulah dikatakan individu yang bermasalah. Bila mana kita sedar, kita lelaki, kita mesti berfungsi sebagai lelaki. Apabila kita Islam, kita kena berfungsi sebagai seorang Islam. Apabila kita seorang pelajar, kita kena sedar apakah tanggungjawab yang kita perlu laksanakan dan memang kita kena sedar apa benda yang kita kena buat. Dan apa benda yang kita tak boleh buat. Itu kena sedar, kena ada pengasingan. Itu maksudnya. Mengikut teoretika ini, klien itu bermasalah apabila apa sahaja yang berada di alam sedar, dia cuba-cuba bawa pergi ke prasedar ataupun lebih dahsyat lagi dia pergi ke alam tidak sedar. Sehingga bertukar. Right? Dan yang jadi masalahnya, dia tak pernah sesekali cek apakah yang berada di prasedar dan juga apakah yang berada di tidak sedar. Maksudnya, apa yang berlaku di alam tidak sedar, dia tak pernah sekali-kali menyedarkan. Apa yang berada di prasedar pun dia tak pernah sesekali menyedarkan. Contohnya, kalau kita ketahui bahawa dia ada prasedar tu, contohnya katakanlah dia tanda jantung kan, dia tak pernah pergi semak pun jantung dia. Ataupun kadar gula dalam darah dia, tak pernah semak pun. Apa kejadi? Ataupun kolesterol yang ada dalam darah dia. Ataupun penyakit yang ada dalam badan dia, saraf yang ada dalam badan dia, tak pernah semak pun. Siapa kejadi? Dia akan jadi berisiko lah. Maksudnya, yang berada di prasedar tu kadang-kadang kita kena angkat. Kita kena bawa ke alam sedar. Contohnya dia tak pernah tengok pun waktu masa. Tak pernah. Waktu masa bukan sepanjang masa kita nak kena ingat. Waktu dan masa kita bukan sepanjang kena ingat. Tapi ada masanya kita kena semak. Pukul apa dah sekarang ni? Bukan kata sepanjang detik, sepanjang minit kita nak kena ingat. Sebab ada masa kita nak tidur. Kan? Kita kena tidur. Jadi pada masa kita tak perlulah ingat masa tu. Waktu kita solat, kita nak ingatkan masa? Tak perlu. Jadi ada benda yang prasedar kita perlu cek sekali-sekala. Tanpa kita cek sekali-sekala itu yang mendatangkan mudarat. Begitu juga yang berada di alam tidak sedar. Contoh kita tak sedar pun bahawa diri kita ada roh. Sehingga kita tak pernah pun menguatkan roh kita. Kita pun tak pernah bagi makanan pada roh kita. Baik? Kita pun tak pernah semak apa yang ada dalam usus perut badan kita. Kita tak pernah cek pun kita punya tekanan darah.
tak pernah semak pun tekanan darah kita sebab dia berada di alam tidak sedar kan. Jadi kita pun tak payah check. So tanpa semakkan itu, tanpa buat checking itu menyebabkan kita bermasalah. Maksudnya terkadang apa-apa yang berada yang dikawal oleh pemikiran prasedar dan apa-apa yang dikawal oleh pemikiran yang tidak sedar, kita perlu bawa ke alam sedar. Itu dikatakan individu yang kata bermanfaatlah, individu yang baik, yang bagus. Dia dikatakan individu yang tidak bagus ataupun individu yang bermasalah ikut pandangan teoretikal ini apabila apa sahaja yang berada di alam sedar dia bawa pergi alam yang tidak sedar. Dia sedar bahawa dia seorang pelajar tapi dia tidak berfungsi seperti mana saya belajar sebagai seorang pelajar. Dia sedar bahawa dia seorang anak tapi dia buat tak sedar bahawa dia ni sebagai seorang anak. Jadi dia tidak berperanan seperti seorang anak. Dia tidak berperanan seperti seorang pelajar. Dia tidak berperanan seperti seorang Islam. Itu menyebabkan dia bermasalah. Itu punca tu. Boleh? Sebab saya rasa saya tak boleh lama sini sebab sebelum ni teoretikal ni saya dah terang, saya dah jelaskan. Jadi kena faham. Ni salah satu aspek dalam teoretikal ini. Bagaimana dikatakan individu itu bermasalah. Okay. Teoretikal ini juga melihat sifat tabi'i manusia, iaitu dalam diri manusia dia ada ada id, ego dan superego. Saya dah jelaskan kan. Di mana apakah yang dikatakan itu id? Masih ingat tak? Apakah yang dikatakan id? Apakah yang dikatakan ego? Emosi. Id, emosi, ego? Ego pemikiran. Pemikiran, superego? Kerohanian. Merujuk pada nilai-nilai moral atau nilai-nilai kerohanian ni. Kalau kita yang Muslim ni, Islam ni merujuk pada nilai Islam lah, nilai yang ada dalam Islam lah. Dan kalau masyarakat non-Muslim non-Muslim ataupun yang bukan Islam, dia merujuk pada nilai-nilai moral yang ada dalam diri yang diajar, yang diasuh, yang dididik daripada awal. Tetapi yang lahir bersama kita, yang tak perlu dididik, yang tak perlu diajar ialah id. Ego perlu dididik, ego perlu diisi sepanjang proses kehidupan kita sejak kita lahir. Super ego perlu diisi, perlu dicorakkan. Di mana jika katalah anak Melayu dilahirkan tapi dia bukan lahir di Malaysia, dia bukan lahir di Malaysia tapi dia dilahirkan di US dan dibesarkan oleh keluarga di US. Walaupun dia anak Melayu, kemudian keluarga Melayu itu beri kepada keluarga Mak Saleh. Keluarga Mak Saleh yang bukan Islam, yang Kristian. So agak-agak dalam ego dan super ego dia akan ada tak lagi nilai-nilai Islam. Itu buktinya. Tapi emosi tetap ada. Emosi, perasaan, rasa kasih sayang. Itu buktinya bahawa aspek ego dan super ego ni memang diajar, dicorakkan di muka bumi ini. Dengan nilai-nilai yang ikut persekitaran, ikut dunia itu semasa. Contohnya kalaulah masyarakat ialah walaupun dia katakanlah anak Mak Saleh, anak orang putih, dilahirkan di Malaysia, diberi pada keluarga Melayu Islam, diberikan kepada keluarga Melayu Islam di Malaysia, kemudian mak bapak dia balik ke US, agak-agak budak tu ibu bapa keluarga Islam yang ada kat Malaysia ni nak didik secara Kristian, nak ajar bahasa Inggeris lagi tak? Taklah kan? Maksudnya budak tu akan diajarkan dengan bahasa Melayu, mungkin dialek Kelantan ke, dialek Terengganu ke, ataupun dialek kita di Malaysia ni, dan akan dididik dengan agama Islam. Itulah buktinya bahawa ego dan super ego dicorakkan di sini, di muka bumi. Dan dua inilah penentunya untuk ke syurga sebenarnya. Dua inilah penentunya. Sebab dia membentuk akhlak. Tetapi id yang ada kat depan tu, itulah penentu. Kalau tidak digunakan sebaik mungkin, dialah penentu ke neraka. Jadi, kalau ikut pandangan teoretikal ini, kenapa manusia itu bermasalah? Apabila dia terlalu dikawal oleh id. Terlalu dikawal oleh nafsu. Terlalu dikawal oleh perasaan dia, emosinya. Maksudnya, segala tindak tanduknya bukan dikawal oleh ego dan super ego. Di mana ikut pandangan teoretikal ini, manusia yang dikategorikan sebagai manusia yang tidak bermasalah ialah manusia yang dikawal oleh ego dan super ego. Boleh? Jadi dalam badan kita, saya rasa saya tak perlu bagi contoh sebab saya dah jelaskan sebelum ni. Dia ada dalam badan kita dia ada jenis kerisauan dan kebimbangan. Ini merujuk kepada id. Perkembangan personaliti ada peringkat-peringkatnya. Perkembangan personaliti diri kita dia ada peringkat-peringkatnya. Contohnya di awal kanak-kanak macam mana, kemudian di alam kanak-kanak macam mana, di alam remaja dia kita macam mana, dia ada proses, dia ada step dia. Dia ada peringkat-peringkat dia sehingga kita peringkat dewasa.
teknik-teknik dan peranan klien dalam sesi kaunseling, dia ada teknik-teknik tertentu lah di mana klien tu mesti kita kena pastilah bagaimana dia berfungsi dalam sesi kaunseling. Kemudian sifat tabi'i manusia mempunyai naluri. Setiap manusia dia ada naluri dia. Ikut pandangan teoretikal ini, setiap manusia mempunyai naluri, ada keinginan, dia ada kemahuan, ada dorongan yang secara tidak rasional. Maksudnya apabila merujuk pada id, ianya bukan pemikiran tapi ianya adalah perasaan. Maksudnya id berada dalam dunia prasedar ataupun tidak sedar. Id berada dalam dunia prasedar ataupun id berada dalam dunia prasedar ataupun dunia tidak sedar. Tetapi dunia sedar ialah dunia ego. Dunia sedar ialah dunia ego dan dunia sedar juga dunia super ego. Kuasa naluri ini menjadi suatu tenaga. Kuasa naluri. Id ni merujuk pada id. Kuasa naluri ini merujuk pada id. Di mana rebutan id, ego dan super ego menjadi satu sistem yang paling banyak tenaga akan berkuasa. Maksudnya antara ketiga ni siapa yang lebih kuat? Ini perkaitan dia. Kalau sekiranya ego lebih kuat, nafsu lebih kuat, emosi lebih kuat, maka tindak tanduk tu banyak dikawal oleh emosi, banyak dikawal oleh nafsu, banyak dikawal oleh perasaan. Kalau sekiranya ego banyak menguasai diri kita, maka segala tindak tanduk kita banyak dikawal oleh pemikiran. Kalau sekiranya super ego yang menjadi filter, yang menjadi penapis, segala perbuatan kita itu akan mempertimbangkan aspek soal halal dan haram bagi seorang Islam. Kita akan mempertimbangkan segala perbuatan kita tu berdasarkan apa yang halal dan apa yang haram. Maksudnya gitu. Maksudnya segala benda yang haram kita akan tinggalkan, segala apa yang halal itu yang akan kita kerjakan. Tapi kalau dia seorang non-Muslim, dia akan mempertimbangkan aspek betul dan baik saja. Mana yang betul dia on, mana yang baik dia akan on, tapi mana yang salah tu dia akan tinggalkan. Maksudnya segala perbuatan baik dan betul tu akan diteruskan, akan dilaksanakan. Apa-apa perbuatan yang buruk, yang bersalahan akan ditinggalkan. Kalau merujuk kepada yang non-Muslim lah, yang bukan Islam. Tapi kalau kita ada dua filter, kita boleh filterkan perkara baik dan buruk, juga halal dan haram. Kita ada dua filter. Filter secara mentality dan filter secara alam ruh, alam spiritual. Okey. Sistem yang paling banyak tenaga akan berkuasa. Right? Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, sebab itulah kenapa dalam Islam kita, contoh kalau kita nak makan, kita kena pilih makanan yang apa? Yang baik dan halal kan? Makanan yang baik dan halal. Betul ke? Bukan saja makanan yang sedap. Betul. Dalam Islam, bila mana kita nak pilih makanan, kita bukan boleh tanya emosi saja. Apakah makanan yang kita sedap-sedap nak makan ni? Apakah makanan yang marvelous kita nak makan untuk buka puasa? Tak ada. Tapi itu yang selalu berlaku. Kita jarang merujuk pada ego. Di mana kita jarang memikir, apakah makanan yang terbaik untuk aku hari ni? Yang berkhasiat. Dan apakah makanan yang halal bagi aku? Merujuk pada super ego hari ini. Kita jarang fikir macam tu. Yang tu kita touch and go je. Secara sepitah lalu saja. Tanpa kita membuat pertimbangan yang sedar. Kalau tidak, adalah kalau tidak kalau semua orang yang Islam itu memikir aspek ego dan super ego, pastinya ramai, maksudnya pasti akan ada individu yang tidak merokok. Tapi kenapa juga di kalangan Islam ada yang merokok? Adakah dia selaras dengan ego? Adakah dia selaras dengan super ego? Merokok itu tidak selaras dengan ego dan merokok itu tidak selaras dengan super ego, tetapi dia selaras dengan itu emosi dan perasaan. Dia tak ada kena-mengena. Sebenarnya merokok itu dia tak ada kena-mengena dengan ego dan super ego. Malaikat dia hanya memenuhi kehendak semata-mata. Right? Kehendak nafsu semata-mata, kehendak perasaan semata-mata. Sebab kalau kita fikir dari segi logik pun dia membazir kan, membakar, kemudian asap dia masuk dalam badan tu menyebabkan boleh mengundang penyakit. Okey. Dan dianya tak ada khasiat lah. Cuma kenapa ada setengah perokok, kenapa dia perlukan? Sebab dia dah ketagih. Dia dah ketagih sebab dalam rokok tu dia ada dadah kan. Jadi sebab tu kenapa dia perlu menghisap rokok. Dan bila dapat rokok dia rasa segar. Dia tak rasa mengantuk, dia tak rasa penat. Tapi sebenarnya kenapa punca dia itu? Sebab dia dah ada kebergantungan kepada dadah yang ada dalam rokok itu.
Dua tenaga, iaitu dalam badan kita ada dua tenaga, iaitu tenaga yang dikenali sebagai tenaga libido. Tenaga libido. Dalam badan kita, setiap manusia ada dua tenaga, iaitu tenaga eros dan tenaga thanatos. Right? Apa itu maksud tenaga eros? Dan apakah yang dimaksudkan tenaga thanatos? Tenaga eros ini ialah dia merujuk kepada Tuhan untuk kehidupan. Maksudnya tenaga untuk kehidupan ataupun dia anggap sebagai Tuhan, Tuhan yang menghidupkan. Thanatos pula merujuk kepada God of Death, maksudnya merujuk kepada Tuhan kematian, maksudnya merujuk kepada tenaga kematian. Thanatos merujuk kepada tenaga kematian, eros merujuk kepada tenaga kehidupan. Right? Di mana dalam badan kita, apabila kita bagaimana manusia itu menggunakan teoretika ini, bagaimana manusia menggunakan kuasa ni, dua kuasa ni, kuasa eros dan kuasa thanatos. Right? Bila masa kita gunakan? Pernah tak kita berhadapan dengan situasi yang awak kata mencabar, situasi yang stres, situasi yang memenatkan, situasi yang mendukacitakan, situasi yang melemaskan? Bagaimanakah energi kita? Bagaimanakah tenaga kita? Adakah kita fighting ataupun kita frustrated? Right? Dalam situasi kita kadang-kadang kita berhadapan dengan pelbagai masalah, berbagai tanggungjawab yang kita laksanakan. Adakah kita ada kuasa energi untuk kita terus berjuang? Adakah kita ada tenaga untuk terus bangkit, tanpa kita ada give up, tanpa kita ada rasa kecewa? Kalau itu yang ada dalam diri kita, itulah dinamakan semangat ataupun kuasa eros, kuasa libido yang tenaga libido yang dinamakan eros, di mana kita tak pernah frust, kita tak pernah kecewa, kita tak pernah putus asa, kita fight, kita bangkit, kita bangun walaupun kita dah gagal beberapa kali, kita dah gagal, tapi kita cuba lagi, kita bangkit lagi, walaupun berbagai jenis penyakit yang kita alami, tapi kita tak pernah putus asa, kita tak pernah pasrah dan berserah. Itu dikatakan dalam kita ada eros. Itulah yang dikatakan tenaga libido eros. Tetapi dalam badan kita, apabila katalah dalam situasi kita berhadapan dengan kedukacitaan, kita berhadapan dengan situasi bermasalah, kita berhadapan dengan situasi berbagai dugaan dan cabaran, akhir sekali kita frustrated, kita kecewa. Kita cari tali dah gantung diri, bunuh diri. Itu maksudnya kita telah menggunakan tenaga thanatos. Kita telah menggunakan tenaga thanatos. Di mana tenaga thanatos itu kita akan gunakan untuk memusnahkan diri kita. Dalam diri kita ada tenaga itu. Setiap orang ada tenaga itu. Cuma bezanya yang mana lebih kuat? Kalau tenaga eros yang lebih kuat, dia akan fighting. Kalau tenaga thanatos yang lebih kuat, biasanya akan mudah kecewa, dia akan mudah putus asa, dia akan mudah hilang semangat. Itu maksudnya. So masing-masing boleh cek diri masing-masing bagaimanakah tenaga eros, bagaimana tenaga libido yang ada dalam badan diri masing-masing. Adakah eros yang menguasai ataupun thanatos yang menguasai? Thanatos ni biasanya dia seorang yang lemah semangat, yang mudah kecewa, yang mudah putus asa, yang mudah give up. Itu dikatakan thanatos. Yang eros ni dia suka fighting. Maksudnya ikut pandangan teoretika ini, manusia itu akan berada di peringkat, orang kata berada di peringkat yang bermasalah, yang teruk sangat apabila dia dah mula banyak menggunakan tenaga thanatos. Dia mula dah kecewa, dia mula give up dengan dunia, dia mula dah nampak nak bunuh diri. Contohnya kes berlaku dekat COVID baru ni kan, masa pandemik baru ni ramai yang kata putus asa dengan kehidupan, akhir sekali gantung diri, bunuh diri. Itu maksudnya dia telah menggunakan tenaga thanatos itu. God of Death atau God of Death, maksudnya tenaga kematian. Thanatos ini adalah Tuhan kematian atau maksudnya ataupun tenaga kemusnahan. Tenaga kemusnahan. Apabila dia kecewa dengan kehidupan ini, dia akan musnahkan diri kita. Tapi dalam Islam, kita nak supaya sentiasa berada dalam memiliki tenaga eros. Tenaga eros itu Tuhan untuk kehidupan. Boleh faham ke? Boleh? Faham Doktor. Okay. So kena ingatlah dia punya tema dia ikut teoretika ni. Ego, id, ego, superego, eros, thanatos. Kemudian ni yang saya jelas tadi lah. Id, komponen biologi, keinginan, desakan, kehendak. Okay, saya dah beritahu dah sebelum ni kan. Ego ni merupakan pemikiran yang mengawal yang mengawal tindak tanduk kita, sama ada
dia akan berpihak pada id ataupun berpihak pada superego. Kalau orang tu dia rasional ataupun dia bagus, dia sihat, sempurna, biasanya egonya akan segala tindak tanduk dan keinginan ni akan difilterkan. Ego ni akan filter pada superego. Akan tanya superego. Bagaimanakah untuk buat keputusan itu? Contoh saya pernah beritahu sebelum ni, katakanlah dia berjalan tepi jalan, tiba-tiba tengok buah-buahan yang masak ranum. Jadi keinginan selera je ingin makan buah tersebut. Dia memang terasa sangat, berminat sangat, berselera sangat, bernafsu sangat nak makan makanan itu. So dia boleh tanya ego bagaimana nak dapat. Jadi ego boleh bagi jalan. Kalau nak cara jalan yang salah, ikut memenuhi nafsu, dia boleh je ambil curi je pokok itu. Tapi kalau ego ni berpihak pada superego, dia akan rujuk, okey, superego macam mana untuk memenuhi kehendak ini macam mana? Caranya ialah pergi minta dengan tuan dia, ataupun pergi beli dengan tuan dia, ataupun minta kebenaran dengan tuan dia, barulah ambil buah itu. Itu cara dia maksudnya. Tapi ada setengah orang, apabila id ni berkehendak, dia terus saja bertindak tanpa dia filter pada superego. Dia tanpa bertanya pada superego, bagaimanakah cara yang terbaik? Bagaimanakah kaedah yang halal yang saya boleh gunakan untuk saya dapatkan makanan tersebut? Bagaimanakah cara yang terbaik dan cara yang halal untuk saya dapatkan buah-buah yang masak ranum itu untuk memenuhi kehendak ini? Itu maksudnya. Sama juga kalau sekiranya seseorang itu tiba-tiba dia ada keinginan untuk melakukan seksualiti. Bagi orang yang tidak merujuk kepada superego, dia akan terus melakukan perbuatan seksualiti yang bercanggah, contohnya cabur, rogo. Tapi bagi orang yang ada kawalan dari segi aspek ego dan difilter atau ditapis oleh superego, pastinya keinginan seksual itu akan hanya melalui proses perkahwinan, tidak melalui cara yang salah. Itu maksudnya. Keinginan ini memang dia ada keinginan. Dia keinginan seksual, keinginan untuk makan, keinginan untuk dapatkan pangkat, darjat. Maksudnya kalau nak dapatkan pangkat, darjat yang cepat, kekayaan cepat, kalau bagi orang yang betul-betul menghendak hanya memenuhi kehendak tanpa ada filter pada superego, maksudnya manusia itu akan menggunakan jalan rasuah. Menggunakan jalan rasuah itu dikatakan menyalahi lah. Golongan-golongan yang mengamal sikap rasuah itu dikatakan dia tidak merujuk pada superego lah. Itu dikatakan kategori manusia yang bermasalah. Memang pun bermasalah kalau kita tengok. Tak ada pula kita kata manusia yang rogo orang itu tidak bermasalah, manusia yang cabur orang tidak bermasalah. Kita anggap orang itu bermasalah. Dan kita juga tidak menganggap bahawa orang yang buat rasuah itu dikatakan betul. Tapi keinginan buat rasuah itu dikuasai oleh id sebenarnya. Sebab apa? Nak cepat naik pangkat, dia tak pedulikan soal hal haram yang ada dalam superego. Itu, dan kita sendiri pun mengakui bahawa tak payah kaunseling lah. Kita sendiri pun akan kata bahawa dia ni bermasalah. Apabila dia terjebak dalam kes rasuah, apabila dia terjebak dengan salah laku seksualiti. Itu maksudnya. Boleh? Saya tak boleh lama sebab ingat saya nak pergi ke satu lagi teoretikal ni. Okey, kesan interaksi id dengan superego akan mewujudkan ketenangan. Maksudnya tadilah, katakanlah dia keinginan untuk melakukan seksual. So apabila dia dah kahwin dengan cara yang halal, maka dia akan rasa ketenangan, dia akan rasa keseronokan, dia rasa puas, dia tak ada lagi rasa kebimbangan. Takkan orang yang cabul, orang yang rogol, orang dia tak rasa bimbang. Pasti dia akan rasa ketakutan, kerisauan. Itu maksudnya. Kerisauan realiti, bimbang kecurian, kerisauan moral, rasa bersalah. Itu maksudnya. Kerisauan neurotik. Ini ialah bela diri. Dalam diri kita ni ada beberapa kerisauan. Dalam diri kita dari segi id-nya ada beberapa kerisauan. Dari segi emosi, bimbang, contohnya bimbang kecurian. Contohnya yang katakanlah kita parking motor tadi dekat blok bangunan mana-mana, dekat asrama ke, kita akan rasa terdetik, bimbang nanti kena curi ke. Jadi itu yang realitinya. Itu kerisauan nyata yang jelas. Tapi ada juga sifat satu lagi kerisauan yang bagus, iaitu kerisauan moraliti, di mana kita akan rasa bersalah apabila kita buat salah. Kita akan merasa bersalah apabila kita lewat solat. Kita akan rasa bersalah apabila kita tidak solat. Kita rasa bersalah apabila kita melakukan benda-benda yang salah, yang haram. Apabila kita buat benda-benda yang bertentangan dengan ajaran Islam itu. Jadi itu dikatakan kerisauan moraliti. Dan kita juga ada kerisauan dari neurotik. Neuro ni biasanya kerisauan-kerisauan yang kita cuba cover menggunakan helah.
helah. Kita cover dia dengan menggunakan helah bela diri kita. Sebenarnya kita kadang-kadang kita menggunakan cara penipuan, menafikan, deny apa semua kan. Itu antara itu yang dikatakan kerisauan neurotik. Ini antara salah satunya helah bela diri ataupun defense mechanism ataupun kerisauan neurotik. Kerisauan neurotik yang dikatakan yang selalu kita gunakan. Yang boleh mengundang, ada juga yang mengundang dari segi positif, ada juga yang mengundang dari segi negatif. Ada benda yang helah bela diri yang boleh dikatakan kategori yang positif lah. Nanti kita tengok yang mana dikatakan positif, mana yang dikatakan negatif. Represi itu pendaman dan penyikiran. Represi ni kita cuba pendam dan kita cuba sikirkan. Maksudnya sesuatu benda yang kita nak tapi kita tak dapat, akhir sekali kita boleh lepaskan itu saja. Kita pendam dan kita boleh diamkan. Itu okey. Maksud kita ada kekuatan. Dan kadang-kadang kita boleh sikirkan. Contohnya kita ada keinginan untuk sambung belajar di tempat lain. Sebenarnya katakanlah kita tak nak sambung belajar sini. Kita nak minta tempat lain tapi tiba-tiba tak dapat. Akhir sekali kita pendamkan kehendak kita itu, kita diamkan dan kita sikirkan. Hakikatnya kita tak puas hati untuk mendapatkan dengan kita belajar di kos ini, di dalam bidang ini, di universiti ini. Kita sebenarnya nak dapat tempat lain tapi oleh kerana tak dapat, maka kita rasa untuk menenangkan diri kita, alah biar sajalah, kita lepaskan, forgive and forget. Maksud kita lupakan, kita sikirkan, kita pendamkan, maksud kita diamkan. Kita cari kekuatan lain di mana kita redha apa yang ada di sini. Itu antara yang dikatakan repression. Kita pendamkan. Yang dikatakan helah bela diri penyangkalan, ini yang represi ini salah satu teknik yang dikatakan baiklah, maksudnya helah bela diri yang baik. Penyangkalan itu deny ataupun penafian, penolakan. Maksudnya kadang-kadang kita cuba buat penolakan, tengok keadaan situasi. Kadang-kadang kawan-kawan kita ajak pergi keluar petang-petang, tapi kita rasa sebenarnya kita banyak tugasan, assignment tak siap lagi. Kita nak cakap ke kawan kita cakap bahawa assignment tak siap lagi tu rasa macam nanti kawan kita kata, oh ngada-ngada rajinnya nak buat assignment, rajin nak buat tugasan. Tapi kita beralasan aku tak bersihat lah, aku tak berkelarat lah, aku penat lah. Itu maksudnya kita tengoklah penafian kita tu macam mana. Kalau sekiranya dia boleh membawa kepada yang positif, contohnya kita nak tumpu pada tugasan kita, assignment kita, it's okay lah, bagus. Tapi kalau kita ada sebab benda lain yang kita nak buat, yang boleh mendatangkan mudarat pada diri kita, yang itu dikatakan penyangkalan yang tak bagus, yang tak baik. Kemudian reaksi berlawanan realiti. Contoh macam mana? Apakah dikatakan reaksi berlawanan realiti? Contohnya, kita tak suka satu benda tu, kita tak minat. Tapi kita cuba buat minat, kita cuba buat suka, kita cuba buat senyum. Kita tak suka pun satu benda, tapi kita nak tayang bahawa kita tak suka tu nampak macam rasa macam tak elok. Jadi kita cuba senyum, kita cuba suka-suka, tapi hakikatnya kita berduka. Right? Itu maksudnya. Ni juga memerlukan ketahanan. Reaksi terkadang kita kena berada keadaan macam ni. Kita kena berada dalam keadaan macam ni. Tapi dalam tempoh tertentu boleh memberi efek lah, memberi kesan pada diri kita. Kalau kita boleh terima benda tu dalam keadaan pada awalnya kita tak terima, okey. Tapi kalau sekiranya sampai bila kita nak bermuka-muka, nak bertopeng-topeng kan. Jadi inilah kita selalu gunakan dalam hidup kita. Satu lagi proyeksi menyalahkan orang lain. Maksudnya sebenarnya assignment ni lewat ni sebenarnya bukan saya, tapi sebab kawan saya dia tak siap bahagian ni gitu. Kadang-kadang sebenarnya dia sendiri pun tak siap, tapi dia cuba untuk cover diri dia, akhir sekali dia menyalahkan orang lain. Sedangkan mungkin kawan lain dah siap, tapi dia yang tak siap. Tapi dia cuba untuk menyalahkan kenapa dia tak boleh menyerahkan assignment sebab kerana kawan dia tak siap. Sebenarnya yang dia tak siap, dia cakap yang dia dah siap, tapi sebenarnya dia yang tak siap. Maksudnya dia cuba untuk menafikan atau menidakkan ataupun membela diri dia kerana kelewatan menyerahkan tugasan itu kepada kesalahan orang lain. Punca pada kesalahan orang lain. Itu maksudnya proyeksi. Dia panggil proyeksi. Kemudian penyaluran, lepas tenganan pada orang lain. Apa maksudnya? Penyaluran. Maksudnya katalah seseorang itu dia ada masalah di tempat dia kerja ataupun
dia ada masalah sewaktu dia pergi kuliah, dia belajar dia pergi kuliah, dia ada masalah dengan lecturer, dia ada masalah katalah pembentangan dia bermasalah, dia frustrat, dia kecewa. Akhir sekali bila dia balik ke bilik dia, balik ke rumah sewa dia, tak pasal-pasal kawan dia pula dia bermasalah, dia dah bermasam muka dengan kawan dia. Kawan dia tegur sikit, dia dah mula mengamuk. Kawan dia jemput dia makan pun dia tak nak. Kawan dia tanya sikit, dia dah mula marah-marah. Maksudnya dia cuba salurkan tekanan itu, perasaan marah itu yang dia nak marah pada lecturer ataupun dia nak marah pada seseorang itu kepada orang lain. Sebenarnya orang lain buat salah. Contohnya ada setengah orang tu dia bermasalah dengan bos dia tempat dia kerja. Dia bermasalah tempat dia kerja. Bila dia balik ke rumah, anak dia jadi masa. Dia bermasalah dengan kawan-kawan di luar, tapi bila balik ke rumah dia lepaskan perasaan marah itu kepada anak-anak dia, pada keluarga dia. Itu yang maksud dari dikatakan penyaluran, ya, penyaluran. Ada juga individu yang menggunakan elah bela diri secara rasionalisasi, rasionalisasi, merasionalkan benda yang tidak rasional tapi dia cuba cari logik. Dia cuba cari logik. Right? Contohnya apa? Macam mana? Contohnya dia tanya sebenarnya dia sebenarnya kalau ikut sebenar dia pun tak berminat nak pergi kuliah. Tapi oleh kerana hari tu hari hujan, dia boleh bagi alasannya. Saya tak pergi kuliah ni sebab hari ni hari hujan. Jadi masalah saya tak ada kenderaan apa semua kan. Walaupun dari segi rasionalnya betul sebab hari hujan, tapi sebenarnya dia boleh ikhtiar dengan cara lain. Dia boleh ikhtiar dengan cara lain yang sebenarnya kalau dia betul-betul gigih untuk pergi kuliah, dia boleh pergi je. Right? Dia boleh ikhtiar dengan cara lain untuk sampai ke bilik kuliah. Tapi untuk merasionalkan memang betul lah hari tu hari hujan. So bolehlah bagi alasan dia bahawa dia tak pergi kuliah kerana hari hujan. Ataupun dia dia tidak online kelas sebab kerana ada masalah internet. Padahal sebenarnya katakanlah internet dia okey, tak ada masalah, tapi hakikatnya dia ada urusan lain, dia ada tugas lain, tapi bagi dia alasan bahawa ada masalah di internet untuk merasionalisasi dari segi logik akalnya. So kalau lecturer dengar pun macam logik lah tu, maksud gitulah. Tapi maksudnya dia cuba nak cover. Sebenarnya dia ada hal lain yang sebenarnya bukan kerana internet semua, internet tu ada masalah. Right? Yang hujan tadi pun tak ada masalah. Tapi keinginan dia untuk buat benda lain. Jadi dia cuba nak cover, dia cuba nak tutup. Jadi ini antara benda yang kadang-kadang kalau kita terlalu over sangat kita menggunakan, dia boleh memberi mudarat pada diri kita. Elah bela diri ni kalau kita terlalu banyak menggunakannya, dia boleh memberi kesan mudarat. Ada kadang-kadang dia positif, ada kadang-kadang dia negatif. Sublimation ataupun sublimasi, sublimasi ataupun dalam bahasa Inggeris sublimation, iaitu tukar tenaga seksual ataupun agresif kepada jalan yang betul. Contoh macam mana? Salah satu contohnya adalah tukar tenaga seksual ataupun tenaga agresif kepada jalan yang betul. Contoh macam mana? Sublimasi. Apakah yang dimaksudkan dengan sublimation atau sublimasi? Menukarkan tenaga. Contohnya, bagaimana? Seseorang yang dia ada keinginan, seseorang yang ada keinginan untuk terlibat dengan perkara-perkara yang agresif, yang ekstrim, dia berani, dia cekal. Jadi orang tu dia nak salur dengan cara yang betul. Contohnya, salah satu contohnya dia minat dengan sukan rempit, sukan lumba. Dia berminat dengan sukan berlumba. Jadi untuk menyalurkan dengan cara yang betul, dia akan masuk pertandingan racing dengan cara yang disahkan, dengan cara yang betul. Maksudnya berdaftar di litar yang tutup di stadium. Dia tidak rempit secara haram di atas highway. Maksud itu dikatakan menukar keinginan dia minat dengan dunia racing, dia minat dengan dunia lumba, tapi dia nak dengan cara yang betul, maka dia daftarkan dirinya secara sah
untuk bertanding di dalam stadium Lita Lombo yang sebenar. Itu dikatakan sublimation. Ataupun seseorang yang memang minat bertumbuk, minat berkelahi. Dia minat sangat, orang kata minat sangat untuk, kalau pantang cakap sikit, kalau bergaduh asyik nak bertumbuk saja. Jadi keinginan dia itu kuat. Kalau dapat tumbuk orang dia anggap, dia rasa macam satu kepuasan. Jadi untuk memenuhi kehendak dia ni, maka dia akan masuk pertandingan tinju ataupun wrestling dia dengan cara yang sah lah. Atau boxing ke, dia masuk, disalurkan dengan cara yang betul. Dia berdaftar dengan cara yang betul. Dia tidak buat secara yang haram, maksudnya dia tidak buat cara yang salah. Di mana jumpa orang tu nak pukul, orang salah sikit tengah jalan pukul. Walaupun dia minat pukul orang, tapi dia salurkan tenaga suka pukul orang ni dengan cara yang betul. Dia masuk dalam pertandingan sebenar. Itu maksudnya. Sama juga kalau dia minat dari segi aktiviti sexuality. Dia minat sangat. Maksudnya dia punya power, nafsu dia tinggi. Jadi bagaimana cara untuk melepaskan tenaga ini? Maka dia akan melalui proses perkahwinan yang sah. Itu maksudnya. Dia tidaklah pergi cabur orang tu, rogoh orang tu. Maksudnya itu bukan, walaupun dia dapat money, itu cara yang salah. Tapi oleh kerana dia nak berguna sublimation atau sublimasi, maka dia melalukan proses perkahwinan yang sah. Itu dikatakan helah bela diri yang betul. Maksudnya dia cuba nak cover keupayaan dia yang dia tak boleh kawal tadi dengan cara melalui proses perkahwinan. Maksudnya gitu. Clear? Boleh faham? Kemudian seterusnya regression, regresi. Regresi maksudnya apakah dia katakan, bagaimanakah dia katakan individu itu dikatakan menggunakan helah bela diri regresi ataupun regression, iaitu menyorok. Apakah dia dikatakan regresi ialah menyorok kembali ke perkembangan awal. Contoh macam mana? Maksudnya individu itu pernah perasan tak di mana walaupun umur dia dah di alam kanak-kanak ataupun dah remaja, tetapi apabila dia tidak mendapat apa yang dia ingini, ataupun dia gagal dalam perpiasaan, ataupun dia tidak capai apa yang dihasratkan, ataupun dia mengalami kegagalan, jadi dia akan cuba apa? Dia akan cuba menangis, berau-rau macam budak-budak, macam kanak-kanak kecil. Dia tidak relax, tidak cool. Maksudnya itu dikatakan regresi. Dia cuba cover balik diri dia dengan dia menangis sepuas hati dia, seperti kanak-kanak. Itu maksudnya. Itu dikatakan regresi. Apabila dia berhadapan dengan kegagalan, dia berhadapan dengan kecewaan, dia akan berau seperti baby, seperti kanak-kanak. Walaupun usia dah berbelas tahun, walaupun usia mungkin dah mencecah 20 tahun. Tapi apabila dia mengalami suatu permasalahan, dia akan masuk dalam bilik, dia akan berau, menangis sepuas hati dia. Jadi perbuatan menangis itu ialah dia menyorok kembali kepada awal dia semasa dunia kanak-kanak dulu. Sebab biasa kalau budak-budak je ataupun kanak-kanak je, apabila dia tak dapat sesuatu yang dia ingin, dia akan menangis. Tetapi walaupun dia dah dewasa, apabila dia tak capai sesuatu yang dia ingini, maka dia akan menangis. Dia akan meraung, melolong, tak nak keluar bilik apa semua. Itu maksudnya. Dia cuba untuk cover diri dia dengan cara macam tu. So bila dia boleh buat gitu, dia rasa puas. Apabila dia boleh menangis, dia rasa puas. Dia akan meraung, melolong, dia rasa puas. Itu dikatakan istilah regresi. Bagaimanakah helah bela diri introjeksi? Bagaimanakah dia dikatakan helah bela diri introjection? Introjection ataupun introjeksi. Ambil nilai ataupun ciri-ciri online. Ambil nilai-nilai ataupun ciri-ciri online. Apakah maksudkan introjeksi? Contoh apa? Dia sebenarnya introjeksi ni kadang-kadang dia ada kebaikan dia. Tetapi ada keburukan juga. Dia helah bela diri ni dia ada pro and con. Dia tengok keadaan. Contohnya kalau seorang tu Muslim, dia ambil nilai-nilai Rasulullah dalam kehidupan. Dia ambil sunnah-sunnah Rasulullah. Itu dia anggap baik atau tidak? Introjection lah tu. Dia ambil nilai-nilai ataupun ada setengah orang cara pemakaian Rasulullah kan. So amalan itu baik tak? Itu sebenarnya dikatakan introjection. Baik tak kalau dia seorang Muslim? Baik. Baik. Tapi kalau sekiranya dia seorang Islam, tetapi kadang-kadang pernah tak kalau kita tengok dia berperawakan atau berpakaian seperti contohnya geng-geng rockers, geng-geng hippies, geng-geng yang macam tak ada agama.
Cara penampilan diri dia macam mak rock lah, mak rempit lah, maksudnya golongan-golongan yang sebelah barat lah, sekular apa semua. Dia cuba mengambil nilai orang lain. Kadang-kadang dia ambil nilai-nilai artis, pemakaian artis, tatu sana, tatu sini, celak sana, celak sini, anting-anting sana, anting-anting sini, tebuk lubang, tebuk telinga lah, letak subang lah walaupun dia lelaki. So ada setengah orang itu dikatakan introjeksi yang dikatakan helah bela diri yang tidak baik. Maksudnya walaupun nilai ini sebenarnya nilai baik. Kalau seorang Islam tu dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maksudnya dia ambil nilai-nilai Rasulullah tu diletak pada diri dia. Cara pemakaiannya, cara kehidupannya, nilai-nilai yang ada pada Rasulullah itu digunakan dalam kehidupan harinya. Itu dikatakan introjection. Kemudian pampasan. Di mana helah bela diri ini juga seringkali digunakan oleh manusia di mana mengimbangi kelemahan. Apakah dikatakan pampasan? Bagaimanakah kita mengimbangi kelemahan kita, kekurangan kita? Contohnya apa? Yang dikatakan pampasan. Kita cuba mengimbangi kembali segala kelemahan yang ada pada diri kita untuk kita balance. Contohnya katakanlah kita ni belajar di universiti, belajar di UNIZA, kita tengok kawan-kawan kita aktif co-curriculum, terlibat dengan badan tu, terlibat dengan badan ni, pegawajawatan tu, pegawajawatan ni, tapi kita tak ada kemampuan untuk terlibat macam mereka. Kita tak ada kemampuan untuk aktif seperti mereka. Dalam bidang sukan, dalam bidang co-curriculum, kita tak ada kemampuan. Akhir sekali kita cuba mengimbangi, kita cuba cover kelemahan diri kita tu dengan cara papasan, di mana kita akan lebihkan tumpuan kepada tugasan pada akademik, di mana kita akan cuba cover dari segi result akademik kita, dari segi akademik. Maksudnya kita tidak abaikan, kita beri tumpuan sepenuhnya supaya result akademik kita tinggi. Sebab kita dah tak boleh nak tumpu pada kurikulum, kita tidak aktif, kita tak boleh masuk persatuan tu, kita tak boleh masuk kadet polis, kita tak boleh nak masuk ketenteraan, kita rasa kita ada kekurangan dari aspek sosial dari segi kurikulum, tapi kita menumpukan segala tenaga kita, energi kita kepada bidang kepada bidang kurikulum, kepada bidang akademik. Di mana kita beri tumpuan sepenuhnya supaya dia sentiasa dapat result yang tinggi, result yang cemerlang. Itu dikatakan kategori pampasan. Maksudnya individu yang menggunakan kaedah itu dikategori sebagai menggunakan pampasan lah, mengimbangi kembali kelemahan yang dia ada. Dia tak boleh nak menceburi dalam bidang kurikulum secara aktif sebenarnya kawan-kawan lain. Tapi dia cuba untuk cover diri dia, kelemahan dirinya yang dia tak mampu untuk bersaing dengan kawan lain dalam bidang kurikulum dengan cara dia meningkatkan dari segi tahap pencapaian akademik, dalam pencapaian akademik. Kemudian seterusnya ialah undoing, memperbaiki kesilapan lampau, mengurangi rasa bersalah. Undoing. Maksudnya dia cuba cover balik semula. Contohnya katakanlah individu itu dia pernah gagal dulu. Dia pernah gagal di peringkat sekolah menengah dulu. Contohnya result dia selalu dapat rendah. Ataupun katakan di sekolah rendah dia selalu dia dapat result yang rendah-rendah. Jadi dengan dia boleh masuk ke universiti ini, dia akan cuba baiki balik semula. Katakanlah dulu semasa dia sekolah menengah tu punca dia dapat result cukup-cukup makan sehingga melayakkan dia masuk ke degree ini. Kalau ikut sebenarnya dia tak nak masuk ke degree ni, dia tak nak sama belajar ke peringkat degree ni. Tapi oleh kerana result dia macam tu dan punca result dia dapat sederhana tu disebabkan oleh sikap dia, kecuraian dia ataupun tingkah laku dia yang tidak terkawal dulu. Itu punca. Jadi dia nak cover balik semula. Jadi dia akan cuba cover di peringkat ijazah di universiti. Dia akan cuba cover di peringkat pengajian di peringkat ijazah di sini. Untuk memperbaiki balik result yang dia tak pasti di peringkat SPM ke STP ke semasa sekolah menengah dulu kerana dia kuat bergaul. Dia kuat berkawan, dia kuat bersosial, dia kuat bersaing. Pergi ke sana kemari, kadang-kadang masa itu tak cukup untuk dia tumpu pada pelajaran dia. Tapi apabila dah boleh masuk universiti ni, sehingga dia tak boleh nak lanjut pelajaran dia dengan result yang dimiliki itu, dia tak mampu untuk pergi ke degree yang dia inginkan. Akhir sekali dia terpaksa nak ambil degree ni. Jadi dia cuba nak cover balik semula. Dia nak cuba undo yang lepas-lepas dia cuba baiki kesilapan yang dulu untuk dia cover balik semula, di mana dia akan tumpu sepenuhnya kepada degree ini
untuk pastikan degree ini mendapat result yang cemerlang, dan diharapkan dengan dapat result yang cemerlang pada degree ini akan cover lah untuk masa depan dia. Untuk dapat satu pekerjaan yang bagus pada masa akan datang. Itu maksudnya kategori itu dikenali sebagai Hellah bela diri atau defense mechanism undoing. Kalau okey, seterusnya dalam teoretikal ini dia menjelaskan bahawa setiap orang atau setiap individu atau setiap manusia dia akan melalui 5 peringkat dalam kehidupannya. Di mana dalam diri manusia ini dia ada 5 peringkat menurut mengikut Sigmund Freud atau mengikut Freud, di mana manusia itu boleh diagikan ataupun dibahagikan kepada 5. Maksudnya peringkat aura, maksud perkembangan manusia. Sejak dia lahir ke muka bumi, daripada hari pertama dia lahir sehingga ke usia belasan tahun. Sehingga dia masuk ke umur belasan tahun. Di mana peringkat pertama dikenali sebagai peringkat oral, di mana sewaktu kita dilahirkan ke muka bumi ini, pada tahun pertama kita dilahirkan, kita ada keinginan ataupun kita ada kemahuan. Kita ada keinginan, kita ada kemahuan, minat kita, kesukaan kita ialah pada nikmat kita pada mulut. Pada tahun pertama, tahun kedua, nikmat kita ialah pada mulut. Nikmat kita ialah pada mulut. So maksudnya salah satu contoh bukti bahawa rangsangan nikmat kita pada mulut ialah apabila kita menangis. Apabila kita menangis saat kita baby dulu, mak kita akan pergi letak apa kat mulut kita? Akan pergi letak tetek dia. Akan letak dia punya buah dada dia kepada mulut kita, ataupun puting susu, puting yang plastik itu dia letak pada mulut. So akhir sekali baby tu akan diam. Maksudnya itu dikatakan pada peringkat awal tahun pertama kepuasan kita hanyalah pada ruang bibir mulut ni saja. Right? Tetapi setelah kita dapat muni kehendak ruang bibir mulut ini, apabila kita dah kenyang, kita dah penuh dengan susu, kita dah dapat minum, maka kita akan menangis sekali lagi. Menangis apa? Menangis kita nak buang air. Kita menangis sekali lagi apabila kita nak buang air. Kita akan menangis di peringkat anal, di mana kita akan cuba untuk dapat kepuasan untuk membuang najis, membuang najis. Itu dikatakan peringkat anal, peringkat anal. Ataupun peringkat dubur lah. Di mana kepuasan kita ialah pada dubur. Oleh itu bila mana kita dapat buang najis, so kita puas. Kalau kita tak dapat buang, kita akan rasa tak selesa lah, sebab perut kita meragam. Kita rasa perut kita akan berkeroncong, akan berpusing-pusing. Kita akan rasa sakit perut apa semua kan. Jadi tak puas. Tapi apabila kita boleh keluarkan melalui dubur, makanya kita akan rasa kepuasan. Itu peringkat awal kita. Di mana peringkat pertama kita nak rasa nak makan, apabila mak kita letak puting susu dekat mulut kita, kita akan diam. Kemudian selepas kita dah kenyang, kita sekali lagi kita akan tersedar, di mana kita nak dapatkan kepuasan untuk mengeluarkan makanan yang kita makan tadi melalui dubur dalam bentuk najis. Jadi bila kita boleh keluar, kita akan tidur balik semula. Right? Bila kita dah berak apa semua, sebab tu dah kenapa tengok-tengok, kenapa dia nangis? Tengok-tengok rupanya dia kencing, dia berak. Jadi bila mak kita basuh cuci-cuci, kita pun tidur lainnya. Kemudian bila dah perut kita lapar, kita rasa nak kepuasan kat mulut. So mak kita bagi semula pada kita susu, dan kemudian kita diam. Bila kita kenyang, kita akan diam. Lepas tu kita akan terjaga balik semula bila kita terberak dan terkencing. Itulah proses kita. Maksudnya kita dikawal oleh id daripada peringkat awal lagi. Kita telah dikawal oleh id, keinginan di peringkat mulut dan dubur itu pada peringkat awal kelahiran kita lagi. Kemudian apabila kita makin membesar, kita akan yang dikatakan peringkat fali. Kita dah mula minat untuk bergaul, minat untuk berkawan, minat untuk bersaing. Di mana pada peringkat ini kita dah mula ada keinginan untuk berkawan. Sama juga peringkat latensi. Peringkat latensi antara 5 hingga 12 tahun. Di mana peringkat ini kita mula mula mengenali seksualiti, kita dah mula kenal anggota-anggota seksual badan kita. Kita mula ada rangsangan dari segi seksualiti pada umur 12 tahun. Kita dah mula, kalau masa 5 tahun tu kita
sentuh-sentuh, main-main macam tu. Kemudian pada seterusnya pada peringkat syahwat di mana pada peringkat remaja ni keupayaan kita mengeluarkan sperm, mengeluarkan benih-benih, kita ada keupayaan dah, kita ada kebolehan dah. Itu maksudnya tu. Inilah dikatakan peringkat, dan kita ada keinginan itu. Kita ada kehendak syahwat. Right? Kemudian sekiranya berlaku lekatan pada peringkat falik 3 hingga 5 tahun, peringkat falik tadi 3 hingga 5 tahun, sekiranya berlaku lekatan pada peringkat ini, falik ini 3 hingga 5 tahun. Contohnya sekiranya ibu bapa atau pengasuh tidak sempat melayan kehendak kanak-kanak, perkembangan akan melekat, akan terbantu. Contohnya pada peringkat 3 hingga 5 tahun ni macam mana? Pada peringkat ini kita akan melatih dia pergi toilet tenis, dia pergi ke tandas, bagaimana dia bagaimanakah cara dia mesti pandai dah cara nak guna tandas, nak buang air di tandas, membersihkan diri. Kita akan melatih dia. Kita akan latih dia bagaimana untuk bersihkan diri. Keinginan-keinginan tadi kita akan latih dia. Contohnya membersihkan diri di tandas, membersihkan najis, bagaimana dia nak basuh tahi dia, nak basuh berak dia macam mana kan. Bagaimana akan melekat. Kalau sekiranya didikan dan asuhan tidak diajar dengan betul, dia akan jadi seorang yang rigid lah. Dia akan jadi pengotor pada masa akan datang. Dia tidak ikut peraturan. Dia mudah ikut perasaan dia. Ataupun dia akan mencumuh diri dia. Dia tak ada keyakinan. Puncanya kenapa? Sebab semasa dia umur 3 hingga 5 tahun, kita orang dewasa atau beberapa kita ataupun kita gagal untuk mendidiknya. Mengasuhnya untuk mematuhi dari segi peraturan. Peraturan dari segi membersih diri. Jadi pada masa akan datang kalau sekiranya perkara ini berlaku lekatan ataupun tidak dipenuhi dengan sebaik mungkin pada usia 3 hingga 5 tahun, menyebabkan perkembangan tak akan terbantu. Perkembangan tak akan terbantu menyebabkan dia menjadikan dia seorang dewasa yang rigid, yang konflik serius, perasaan rasa bersalah, rasa rendah diri, mencumuh diri dan tidak yakin. Nilai kendiri rendah, berdendam, emosi tak stabil, takut mendampingi orang lain, takut berdepan dengan orang lain, ada masalah sosial, tak boleh bergaul. Itu maksudnya. Sebab pada masa ini kanak-kanak tu dia suka bergaul. Dekat kindergarten ya, dekat sebab dia berada di peringkat tadika 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 dia dah berada di tadika ataupun pendidikan awal kanak-kanak. Pada masa ini kita akan berlatih dia bagaimana dia nak bergaul, bagaimana dia menghormati orang lain, bagaimana dia nak bercakap, bagaimana dia nak bergaul dengan kawan dia, nak menghormati kawan dia. Dalam masa sama bagaimana dia nak bersihkan diri, nak gosok gigi, nak mandi, nak basuh berak, nak basuh kencing macam mana. Pada masa inilah kita latih. Tapi kalau sekiranya kita terlepas pandang dengan latihan yang ada di sini, dia akan jadi manusia yang tadilah, yang comok, yang kotor, yang tidak disiplin. Baik, atas apa yang telah saya terangkan, lebih kurang dah 1 jam lebih, teoretika ini, ada persoalan ke nak tanya? Sebelum saya pergi teoretika yang kedua, behaviorist. Ada soalan? Masih bersama dengan saya ke? Tengok ada 90 orang. Ada, Doktor. Masih doktor. Ada. Yang kata tak ada lah. Sebab diam je. Sebab bunyi senyap je. Yang kata ada. 89 orang. Mana pergi dah? 90, tadi 90 lagi. Kenapa makin kurang ni? Dah pergi 88 orang ni. Baik, ada soalan ke? Kalau tak ada, saya nak pergi ke slide berikutnya. Doktor, saya nak tanya. Ya. Adakah seseorang yang introvert itu kesannya adalah daripada lekatan yang berlaku pada peringkat falik ni? Orang yang introvert, yang pendiam. Ya, Doktor. Orang yang pendiam ke yang introvert? Doktor. Ha? Ya, betul. Okey. Adakah dikaitkan dengan lekatan yang berada di peringkat falik? Itu satu kemungkinan lah ikut pandangan teoretika ini. Kemungkinan mungkin dia mungkin masalah kanak-kanak tu dia tidak didedahkan di peringkat prasekolah ke, peringkat tadika ke, ataupun proses pergaulan dengan kawan-kawan dia lain. Mungkin itu antara penyebabnya. Dia tak ada keyakinan untuk bergaul dengan orang lain.
So sehingga dewasa dia akan jadi pendiam. Sama juga pelajar kalau kita tengok budak-budak yang dah pernah pada peringkat awalnya di umur 4, 5, 6 dia dah ada di tadika. Kalau dia masuk tingkat tahun 1 dia tidak akan ada masalah berbanding dengan pelajar-pelajar yang ataupun murid-murid yang dia pergi ke sekolah pada tahun 1 saja. Dia mula masuk ke sekolah apabila dia berumur 7 tahun. Baru dia kena alam persekolahan. Pada masa tu kita boleh tengok dia punya gap pergaulan dia. Keupayaan dia bergaul. Keupayaan kematangan dia. Dia berbeza. Berbanding dengan pelajar yang ataupun murid-murid yang pernah didedahkan pada umur 4-5 tahun di tadika atau prasekolah. Kita boleh tengok situ perbezaan. Ini pandangan teori. Tapi kita kena tengok aspek-aspek lain lah. Kenapa dia jadi introvert, dia jadi pendiam, dia jadi segan, dia jadi rendah diri. Kenapa dia jadi keyakinan untuk interpersonal dengan orang lain. Mungkin ada sebab-sebab lain lah. Sebab-sebab mungkin faktor keluarga ke ataupun keluarga begitu rigid ke, keluarga yang tidak menggalakkan dari segi pergaulan, keluarga yang begitu tegas ke, itu menyebabkan ataupun mungkin faktor-faktor neuro yang lain yang perkembangan dalam diri. Kalau ikut pandangan teori, punca individu itu jadi jadi masalah apabila dewasa ialah disebabkan oleh kerana dia lekat ataupun dia berlaku lekatan di peringkat falik. Itu pandangan teoretikal inilah. Jadi penting sangat kita sewaktu kita mendidik anak kita di peringkat inilah. Paling penting sangat kita beri tumpuan. Maksudnya ialah bukan kata tempat lain tidak perlu beri perhatian. Sebenarnya sejak dia lahir sehingga dia sebelum masuk ke alam sekolah itu penting sebab itu maksudnya kekuasaan kita maksudnya kuasa kita mengatasi kuasa yang ada pada guru-guru. Maksudnya keupayaan kita, kebolehan kita tu mengatasi apa yang ada pada guru-guru. Berbanding jadi pada masa ini pada usia anak-anak kita berumur 1 tahun hingga 6 tahun ini banyak dipengaruhi oleh diri kita. Banyak dipengaruhi oleh ibu bapa. Sebab tempoh masa dia berada di sekolah selama mana sangat sekejap je kan? Ada sekejap. Jadi dia lebih banyak masa dengan family, dengan keluarga. Jadi pada masa ini banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga lah. Berbanding apabila anak-anak tu dah pergi ke sekolah rendah, kadang-kadang kita pergi hantar pagi, dia balik sampai pukul 5 petang, 6 petang. Dan bila balik ke rumah dia dah penat dah, terus tidur. Lepas sembahyang isyak je terus tidur. Dia penat. Ataupun dia buat sekejap dia punya tugasan homework, terus dia tidur. Jadi dia tak banyak masa dengan family. Berbanding dengan di alam kanak-kanak. Sebab di alam kanak-kanak tu kadang-kadang kita hantar sekejap je dia pergi ke tadika. Jadi pengaruh ibu bapa tu lebih kuat, lebih banyak. Berbanding dengan pengaruh guru-guru dan rakan sebaya. Okey, boleh kan? Boleh, Doktor. So kita pergi ke topik seterusnya. Yang behaviorist ni pun saya akan sebenarnya dia detail ni, teoretikal ni, tapi oleh kerana faktor masa kan saya kena banyak mungkin ada tersinggung lah. Ini teori behaviorism, teori tingkah laku, behaviorism. Teori behaviorism, teori tingkah laku. Di mana ikut pandangan teori itu, ikut pandangan teoretikal ini, di mana klien bermasalah disebabkan oleh faktor tingkah laku. Contohnya pelanggaran disiplin, gejala merokok disebabkan oleh tingkah laku. Tingkah laku merokok, tingkah laku pelanggaran disiplin, tingkah laku mengisap dadah, tingkah laku cabut. Maksud dia melihat faktor tingkah laku terpunca segala-galanya. Dia tak tengok dari segi aspek mental, dia tak tengok dari segi aspek emosi. Dia tak tengok aspek itu. Tapi bagi dia punca seorang itu bermasalah kerana tingkah laku dia. Itu pandangan teoretikal ini. Dan sebenarnya teori behaviorism ataupun teori tingkah laku ini banyak digunakan oleh guru-guru di Kementerian Pendidikan. Namun begitu,
Untuk theoretical counselling juga kita gunakan. Kita ada gunakan sebagai panduan. Right? Dan inilah pengasas dia. Pablo, Watson, Frederick Skinner lah, Skinner. Walaupun dia ada 3 orang. Dia dari Pablo. Dia pengasas kepada berkaitan dengan rangsangan ni, di mana bila ada rangsangan mula akan ada pergerakan. Bila ada rangsangan ialah pembentukan berkaitan perangsangan dengan sesuatu pergerakan, tindak balas atau tingkah laku. Membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian atas anjing. Ini dia punya teoretikal dia lah, di mana bila dia bagaimana dia nak supaya anjing itu bertingkah laku untuk keluarkan dia punya cecair ailio. Dia dapati bahawa bila anjing melihat bekas makanan, ailio haiwan itu akan keluar. Dia membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut telah belajar mengaitkan bekas makanan itu, walaupun dalam bekas makanan itu tak ada makanan. Bila dia tunjuk je bekas tu, dia dah mula ada selera, ada keinginan. Ailio dah mula keluar. Pavlov melanjutkan kajian dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisma boleh diajar bertindak dengan memberi sesuatu rangsangan. Walaupun bekas makanan tu dah tak ada makanan, namun bila ditunjuk je bekas tu, anjing tu dah mula dapat mengeluarkan ailio. Maksudnya dia keluar. Di mana sebelum pelaziman, dia bagi makanan, kemudian ailio keluar daripada lidah anjing. Kemudian dia bunyikan loceng, tapi dia tidak keluarkan makanan. Dia keluarkan loceng, dia tak keluar makanan. Daripada masa ni tak ada keluar pergerakan ailio, tak ada pun gerak balas ataupun tidak keluar pun ailio. Kemudian dia cuba test, dia cuba buat pelaziman di mana dia letak makanan dan bunyikan loceng, dia tak serta. Bunyi loceng, dia letak makanan. So keluar ailio, maksudnya anjing tu rasa nak makan. Right. Kemudian selepas itu dia buat latihan lagi di mana pelaziman, dia cuba pelaziman. Dia cuba lazimkan di mana dia bunyikan loceng je tanpa dia tunjuk makanan, tapi ailio anjing tu masih boleh keluar. Itu maksudnya. Itu dikatakan rangsangan. Dia cuba tukarkan makanan dengan loceng. Walaupun pada peringkat awalnya dia tunjuk makanan yang berasingan dengan loceng, di mana ailio tidak keluar, tetapi setelah ditunjuk kedua-duanya, loceng dan makanan, maka ailio anjing itu boleh keluar. Dan kemudian tanpa diberi makanan, tanpa ditunjuk bekas makanan, hanya dibunyikan loceng pun dah cukup untuk menyebabkan anjing itu dia keluar dari segi ailio dia. Kejap saya nak break kejap sebab azan. Kat rumah saya ni ada dengar azan. Kejap boleh? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor.
Okey, baik, kita teruskan lagi. So apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada kajian Pavlov ni? Daripada Pavlov dia kata apa? Penguasaan. Penguasaan atau bagaimana organisma mempelajari suatu gerak balas ataupun respon baru berlaku berperingkat-peringkat. Juga lebih kerap organisma itu mencuba lebih kukuh penguasaan berkenaan. Maksudnya berulang kali, maksudnya satu pembelajaran itu boleh berubah setelah dia beri satu rangsangan dan kata apa, berulang-ulang mencuba, kekerapan organisasi itu mencuba melakukan perbuatan itu, maka ulangan itu boleh mengukuhkan penguasaan itu, sikap itu, boleh mengekalkan dari segi perbuatan itu. Sebab sebenarnya yang dilakukan pada anjing itu dia ulang beberapa kali. Dia bukan buat sekali, dia ulang beberapa kali, bagi makanan bunyi loceng, bagi makanan bunyi loceng, bagi makanan bunyi loceng, sehingga satu masa dia bagi loceng saja. Seperti mana yang kita ingat dulu masa kita di kampung. Siapa yang di kampung dulu, dia bagi makanan ayam kan. Di mana pada peringkat awalnya dia akan, bila dia bawa dedak tu dia bawa makanan ayam tu dalam baldi atau dalam bekas, ayam tu tak peduli je, tapi apabila dia cuah makanan, kemudian dia panggil ayam tu, jadi ayam datang. So akan datang walaupun dia tak bawa makanan pun, oleh kerana ayam tu dah biasa dengan panggilan tu, panggil kurr tu, maka dia akan datang, ayam tu akan datang walaupun dia tak bawa makanan. Itu dikatakan proses pembelajaran. Generalisasi ya. Pavlov juga telah menggunakan loceng yang berlainan nada, tetapi anjing itu masih mengeluarkan air liur. Janji bunyi locengnya. Ini menunjukkan bahawa sesuatu organisma yang telah terlazim dengan dikemukakan suatu rangsangan tak terlazim seperti loceng juga akan menghasilkan gerak balas terlazim. Di mana dikeluarkan air liur walaupun rangsangan itu berlainan atau hampir samalah, iaitu nada loceng yang berlainan. Dengan perkataan lain, organisma itu dapat membuat generalisasi bahawa bunyi yang berlainan atau hampir sama mungkin diikuti dengan gerak balas beri makanan. Kemudian diskriminasi atau discrimination. Okey, itu generalization atau discrimination, di mana Pavlov juga dapati bahawa apabila dia menukarkan nada bunyi loceng, anjing itu masih mengeluarkan air liur. Dan mungkin nada bunyi loceng hampir sama, bukan kata berlainan jauh, hampir sama. Bilangan nada bunyi loceng itu jauh berbeza daripada bunyi loceng asal. Anjing berkenan tidak mengeluarkan air liur. Apabila nada bunyi loceng yang dibunyikan itu berlainan dengan yang asal, yang jauh sangat berlainan, maka tiada lagi, maksudnya air liur tidak dikeluarkan lagi. Ini menunjukkan bahawa organisma berkenaan dapat membezakan atau mendiskriminasikan antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas, iaitu sesuatu organisma berkebolehan untuk gerak balas kepada suatu rangsangan tetapi tidak kepada rangsangan yang lain. Maksudnya dia boleh terangsang tetapi kepada rangsangan yang biasa dia dengar lah. Rangsangan yang biasa dia dengar. Tapi kalau rangsangan yang lain, bunyi yang lain, memang dia tak akan peduli lah. Itu maksudnya individu tu boleh dilatih. Perubahan tingkah laku tu boleh dilatih. Boleh diubah. Daripada dia tengok makanan, dia keluarkan air liur, kepada ditukar kepada bunyi, kemudian ditukar kepada bunyi yang hampir, kemudian ditukar kepada bunyi yang berjauhan, bunyi yang lain pada yang lain. Dan juga perbuatan itu boleh dihapuskan. Perbuatan yang ada pada diri kita juga boleh dihapuskan. Itu sekiranya suatu rangsangan terlazim itu yang biasa kita alami, yang kita biasa lakukan, boleh dipadamkan. Boleh dipadamkan atau boleh dihilangkan dan tidak diikuti dengan rangsangan yang terlazim makanan. Lama kelamaan organisma itu tidak akan bergerak balas. Iaitu gerak balas berperingkat-peringkat terhapus. Maksudnya boleh dihapuskan. Di mana katakanlah kita dah bunyikan loceng yang biasa dia dengar dengan makanan. Tetapi kita kerap kali bunyikan loceng, si anjing ni akan ada makanan. Tapi bila dia pergi tak ada makanan. Bila dia pergi tak ada makanan. Maksudnya dia dah faham bahawa locengnya hanya bunyi saya sajalah,
Maksudnya dengan bunyi loceng ni sebenarnya tidak membuktikan bahawa ada makanan. Jadi akhir sekali gerak balas anjing itu tidak akan berlaku. Di mana anjing itu tidak akan terangsang lagi untuk pergi ataupun untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan air liur. Maksudnya walaupun dah bunyi loceng yang biasa dia dengar pun pastinya dia tidak akan keluarkan air liur sebab dia tahu bahawa sudah tiada makanan lagi. Walaupun bunyi itu dah biasa dia dengar. Kalau pelekat-pelekat awal dulu dengan bunyi itu dia dah dapat mengeluarkan liur, tapi oleh kerana dah terbiasa dengan bunyi yang tiada makanan, maka akhir sekali pergerakan anjing atau rangsangan anjing itu tiada lagi. Dia tidak akan terangsang lah walaupun dibunyikan loceng tersebut. Itulah dikatakan perilaku tu boleh diajar, boleh dididik, boleh diubah. Daripada terangsang kepada tidak terangsang, daripada tidak terangsang kepada terangsang. Okay. Terapi tingkah laku berasaskan prinsip pelaziman operan, pelaziman klasikal dan teori dia punya 5 tingkah laku, 5 terapi tingkah laku, iaitu terapi tingkah laku berasaskan prinsip pelaziman operan, pelaziman klasik dan teori pembelajaran sosial berfokus kepada tingkah laku yang boleh diukur dan diperhatikan. Yang digunakan di bawah Kementerian Pendidikan adalah teori pembelajaran sosial berfokus ni lah. Ahli behavioris melihat manusia bersifat natural, kemudian secara semulajadi manusia bukan baik ataupun bukan jahat. Persekitaran di mana individu itu yang mempengaruhinya. Persekitaran di mana individu yang berada yang menentukan sifat sebenarnya. Maksudnya perilaku manusia itu bergantung pada persekitaran yang mempengaruhinya. Kalau ikut teoretikal ini, pandangan teoretikal ini, kenapa manusia itu bersikap demikian? Kerana pengaruh persekitaran. Asal kelahiran manusia dia tidak baik dan dia tidak jahat, dia kosong. Maksudnya ikut pandangan teori ini, asal kejadian manusia itu dia pada peringkat awalnya dia kosong, dia zero. Dia putih. Sebenarnya kita dalam Islam yang menjadi tanggungjawab untuk mencorakkan anak-anak itu apabila lahir ialah kedua ibu bapa itu. Sama ada dia menjadi Nasrani, Majusi ataupun Yahudi. Menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa untuk mencorakkannya. Jadi ikut pandangan teori ini pun sama, di mana manusia itu sebenarnya pada peringkat awalnya dia tidak lahirkan dengan penuh kejahatan dan juga tidak lahirkan dengan penuh kebaikan. Dia kosong, dia tak ada apa-apa. Cuma yang menyebabkan dia jadi baik ataupun buruk itu bergantung kepada persekitaran dia. Bila sebut persekitaran tu bergantung pada persekitaran ibu bapa dia, bergantung pada persekitaran adik-beradik dia, bergantung pada persekitaran masyarakatnya, bergantung pada persekitaran kawan-kawannya di sekitar, bergantung pada persekitaran dengan gurunya. Itu yang mempengaruhi tingkah laku dia. Itu yang mencorakkan dia. Maksudnya tingkah laku manusia itu boleh dicorakkan, boleh diubah, boleh diperbaiki. Okay, daripada baik boleh jadi jahat, daripada jahat boleh jadi baik. Tumpuan diberikan kepada masalah dan proses tingkah laku masa kini yang boleh diperhatikan. Right? Apa yang telah berlaku pada masa dulu diabaikan ataupun tidak dibulikan, malah ditumpu kepada apa yang ada sekarang. Tingkah laku maladatif adalah hasil pembelajaran. Oleh demikian prinsip pembelajaran boleh digunakan untuk mengubah tingkah laku. Kaedah saintifik digunakan untuk menilai keberkesanan prosedur dan teknik kaunseling. Kaedah saintifik digunakan untuk menilai keberkesanan prosedur dan teknik kaunseling. Dan matlamat kaunseling ialah mana-mana kaunselor yang menggunakan teoretikal behavioris ini, antara matlamatnya ialah proses kaunseling bertujuan untuk membantu klien membentuk matlamat yang jelas dan bersifat behavioral. Maksudnya bersifat tingkah laku, bersifat zahir. Bukan setakat teoretikal tapi dari segi praktikalnya. Di mana teoretikal ini melihat manusia itu perlu diubah secara zahir. Maksudnya dari segi perbuatannya. Contohnya menghapuskan amalan yang kurang baik serta ketakutan yang kurang rasional, mengukuhkan tingkah laku yang sesuai dan meningkatkan kemahiran membuat keputusan yang berkesan. Maksudnya kita cuba menukar. Dalam sesi kaunseling, klien ni akan diajar bagaimana untuk dia bertingkah laku secara baik. Contoh katakanlah klien ni bermasalah cara dia untuk bercakap, cara dia menggunakan intonasi nada suara. Dia tak ada kesopanan, dia menggunakan bahasa-bahasa kesat dan kasar sebab kebetulan dia datang daripada keluarga
yang jenis memang dalam keluarga dia cakap dengan bahasa yang kasar, yang kesat. Suka dia senang-senang sebenarnya melepaskan kata-kata kesat. Tapi dalam masyarakat umum, dalam masyarakat awam biasa, yang normal tak boleh dengar perkataan itu. Tapi mungkin dalam keluarga dia tak ada masalah. Dalam masyarakat keluarga dia tak ada masalah. Tetapi bila dia berhadapan dengan masyarakat di sekolah ataupun di pusat pengajian, dia akan jadi masalah bila mana dia menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Sebab dia bercanggahan dengan nilai-nilai norma-norma yang dimiliki. Jadi dia akan bermasalah dengan masyarakat. Dia akan bermasalah dengan situasi persekolahan. Dia akan bermasalah dengan tempat dia belajar. Dia akan bermasalah dengan kawan-kawan dia. Walaupun percakapan itu, nada intonasi, nada suara itu tidak jadi masalah apabila dia berada dalam keluarga, tetapi kadang-kadang oleh kerana persekitaran dalam masyarakat dan keluarganya berbeza, maka dia kena menghormatilah apa yang ada dalam masyarakat. Jadi bila dah macam tu dia akan dipinggirkan. Apabila sikap-sikap yang tidak baik tu kalau ikut pandangan masyarakat tu dia amalkan dalam masyarakat, maka dia akan dipinggirkan. Dia tidak akan dipedulikan. Malah dia akan disingkirkan. Itu maksudnya. Sebab ada setengah individu tu dia bawa perlakuan dia daripada rumah kan, daripada orang keluarga, dan kadang-kadang dalam keluarga tak ada masalah untuk melepaskan anak. Ada setengah family tu macam tu. Menggunakan perkataan-perkataan kesat, tak ada masalah, outspoken tak ada masalah, tapi kadang-kadang bila berada dalam masyarakat dia tak boleh. Jadi individu itu akan bermasalah dalam masyarakat. Dia akan bermasalah dalam masyarakat untuk bergaul. Dia akan bermasalah dari segi pergaulan dengan orang lain. Peranan kaunselor berpegang pada matlamat di atas. Maka kaunselor memainkan peranan yang aktif dan mengarah. Mana-mana kaunselor yang menggunakan teoretikal ini dia perlu aktif, dia perlu aktif dan mengarah klien. Di mana dalam sesi kaunseling individu maupun kelompok, mana-mana kaunselor yang menggunakan theoretical behaviorist ni dia perlu latih. Dia perlu latih perbuatan-perbuatan, dia perlu lakonkan. Dia perlu imagery, dia perlu bayangkan. Di mana dia perlu menghendakkan supaya klien membayangkan situasi yang klien sedang hadapi. Berpegang pada matlamat asas, berpegang pada matlamat di atas, maka kaunselor memberikan peranan yang penting untuk memainkan peranan untuk aktif dan mengarah. Biasanya kaunselor juga menerapkan strategi menyelesaikan masalah dalam sesi kaunseling. Selain daripada itu, kaunselor perlu memberi perhatian kepada setakat mana matlamat yang ditetapkan oleh klien tercapai. Right? Sebab kena ingat dalam sesi kaunseling, ada matlamat sesi kaunseling ditentukan oleh klien. Apakah klien nak? Bila klien dirujuk ke sesi kaunseling, baik individu maupun kelompok, kita akan tanya apakah matlamat ahli datang ke sesi kaunseling ni. Apakah matlamat ahli? Untuk ubah apa? Saya nak ubah pandangan saya lah, sikap saya ni. Saya tak tahulah bagaimana nak bercakap dengan cikgu-cikgu saya. Saya pun tak tahu bagaimana nak cakap dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya rasa macam terguris bila saya cakap. Dia akan terasa hati dan mereka berdapat bahawa cara saya cakap ni macam apa, orang kata tak ada kesopanan ataupun tiada tak ada kesopanan, menggunakan perkataan-perkataan kesat, menggunakan perkataan. Saya nak ubah perkataan tersebut, saya nak ubah sikap itu, right? Saya nak perbaiki sikap itu. Ataupun kadang-kadang ada juga individu masa dalam keluarga dia tak ada masalah dengan merokok. Dia tak ada masalah, mak bapak dia benarkan dia merokok. Tapi apabila dia hadir dalam masyarakat tak benarkan dia merokok. Maksudnya di situ di asrama dia tak boleh merokok, dalam kawasan sekolah tak boleh merokok. Jadi dia akan bermasalah. Bila dia tak boleh merokok, dia rasa tak ada kepuasan. Dia rasa dah tak selesa. Dia tak boleh, dia tak ceria. Itu maksudnya. Ada juga individu yang demikian. Masa dia dalam rumah dia bebas, dia merokok, nak merokok, tapi tidak semestinya berada dalam masyarakat. Dia tak boleh merokok suka hati dia di pejabat, dia tak boleh merokok suka hati dia di sekolah, dia tak boleh merokok suka hati dia di asrama. Tapi mungkin kalau kat rumah dia tak ada masalah. Ada yang kes macam tu. Jadi perbuatan itu bersalahan dengan apa yang ada dalam masyarakat. Jadi orang macam ni kita kena latih. Kita kena latih supaya dia tidak bermasalah dengan masyarakat. Jadi ini Watson. Watson kata apa? Jamie Watson, pelopor teori behaviorist. Tadi Pavlov, yang ni Watson, teori pelaziman. Dia kata apa? Kajian banyak dipengaruhi oleh teori Pavlov, di mana kajian beliau terkenal dengan kajian tentang emosi kanak-kanak dengan menggunakan model kelaziman klasik.
pembelajaran emosi di mana selain pada tingkah laku, beliau juga membuat kajian tentang pembelajaran emosi manusia. Manusia mewarisi 3 jenis emosi semula jadi, iaitu takut, marah, kasih sayang. Rasa takut, rasa marah, rasa kasih sayang. Dan emosi manusia iaitu perubahannya dipelajari melalui proses pelaziman. Menguji hipotesis. Ketika Watson menguji hipotesis iaitu menggunakan bayi Albert. Bagaimana dia gunakan Albert dengan tikus, seekor tikus putih yang jinak. Di mana pada awalnya sebelum menjalankan eksperimen, beliau mengenapasi 2 perkara yang penting melalui pemerhatiannya. Dalam eksperimen itu Watson cuba menunjukkan bahawa Albert boleh diajar melalui proses pelaziman supaya takut kepada tikus putih. Supaya dia rasa takut. Bila dia tengok tikus putih itu, dia nak latih supaya Albert ni takut. Jadi bagaimana cara dia nak latih? Dia nak ubah sikap diri Albert ni daripada dia berani pada tikus kepada takut kepada tikus. Seekor tikus putih ditunjukkan kepada Albert yang menunjukkan minat dan mesra terhadapnya. Maksudnya Albert ni dia berminat pada tikus putih ni. Dia boleh pegang-pegang, dia boleh manja-manja, dia boleh sayang. Sebaik saja tikus putih ni ditunjukkan kepada Albert, pada kali kedua, satu dentuman kuat dibunyikan di belakang. Apabila dia tunjuk je kali kedua ni, dia tunjuk tikus putih, kemudian di belakang bunyi kuat. Albert serta-merta terperanjat dan tunjukkan reaksi takut. Bila bunyi kuat tu dekat belakang berdentum, maka Albert rasa ketakutan dan terperanjat. Jadi langkah 2 diulang kepada beberapa kali. Langkah 2 tu, langkah tunjuk tikus kemudian bunyi kuat. Tunjuk tikus bunyi kuat. Akhir sekali rasangan tu dilakukan berulang-ulang. Jadi gini. Jadi sehinggalah Albert belajar sesuatu, dia mula telah menghubungkan dentuman kuat tu dengan tikus putih yang dilihatnya. Sehingga Albert sehingga dia merasakan bila dia tengok tikus putih tu, dia dah mula rasa takut. Pada peringkat awal dulu sebelum dibunyikan dentuman itu, dia tengok tikus dia rasa sayang. Tapi selepas dah berapa kali bila dia pegang tikus putih, bunyi kuat, pegang tikus putih, dia dengar bunyi kuat dan terkejut. Akhir sekali bila tengok tikus tu, dia dah mula takut. Dia tak berani lagi nak megang tikus itu. Sebab apa? Sebab dia khawatir bahawa akan bunyi kuat tu yang mengerikan dia. Itu dikatakan proses pelaziman. Yang lazim, yang bahasa kita cuba latih dia supaya dia jadi lazim. Dan akhir sekali Albert telah belajar suatu tingkah laku takut. Mengalami satu ketakutan. Implikasi teoretika ini ialah sesuatu tingkah laku boleh dipelajari. Itu maksudnya boleh dipelajari melalui proses pelaziman. Kita lazimkan dia. Jadikan dia kebiasaan. Tingkah laku positif boleh diajar dengan rasangan yang sesuai. Tingkah laku yang positif, yang baru, yang kita nak ubah, kita boleh bagi rasangan yang sesuai lah. Untuk mengukuhkan apa yang telah dipelajari dalam ingatan, latihan-latihan telah dijalankan secara kerap. Sebab tu kenapa untuk mengukuhkan ingatan dan perbuatan kita perlu berlatih. Kita perlu latih. Contohnya kalau dalam Islam kita ada hafazan, menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran. Itu sebagai latihan. Kita berulang-ulang. Akhir sekali kita boleh baca ayat suci tanpa kita melihat kitab. Kita dah hafaz. Kita dapat hafaz ayat suci dengan sebaik mungkin. Dan kita boleh baca ayat suci tanpa kita melihat kitab suci Al-Quran. Dalam proses pengajaran, guru hendaklah menggunakan rangsangan yang boleh memotivasikan murid supaya berminat belajar dan mengekalkan penggunaan rangsangan yang membawa kesan negatif. Dan mengelakkan penggunaan rangsangan yang boleh membawa pada kesan negatif dalam proses pengajaran. Kalau sekiranya guru, bagaimana dia nak merangsang pelajar-pelajarnya supaya dia terus berminat dan memotivasi tanpa dia menggunakan suatu rangsangan yang boleh beri kesan negatif. Ini ada satu lagi Skinner. Skinner juga pelopor pada teori behavioris. Apa yang Skinner buat? Apakah yang uji kaji yang Skinner buat? Dia guna apa ni? Ini dia suatu perlakuan semua perlakuan sama ada baik ataupun buruk adalah dipelajari atau ditiru. Proses peniruan atau dipelajari. Tingkah laku boleh dirangsang atau dihalang daripada berulang. Tingkah laku yang
dipelajari, boleh dihalang, boleh dihapuskan daripada dia berulang. Dan masalah tingkah laku adalah berantaian antara A, B, C. Attendance, kemudian antecedent. Antecedent behavioral consequent. Dia ada A, B, C dia. Antecedent, behavior consequent. Dia ada perantai, ada hubungan dia. Apa dia kata antecedent? Antecedent adalah satu peristiwa. Antecedent adalah satu peristiwa atau persona sebelum perlakuan negatif ditunjukkan. Behavior itu perlakuan negatif, anak meragam. Kemudian consequent ialah kesan selepas perlakuan negatif timbul. Ibu membeli anak-anak sesuatu, anak seronok dan akan meragam lagi bila berada di toys. Maksudnya kadang-kadang bila anak kita meragam, melakukan perkara-perkara negatif, sikap-sikap negatif, kita akan bagi hadiah, kita akan bagi permainan, kita akan bagi patung pada dia untuk meredakan dia. Tapi kena ingat sikap itu akan berulang apabila kita bawa anak itu pergi berjalan-jalan di supermarket atau minimarket, dan bila dia tengok alat permainan itu, dia akan menangis, merengek dia nak. Akhir sekali sikap itu berulang-ulang lah. Sebab kita kena ingat, masa dia menangis dulu, dia ingat bahawa dia akan diberi hadiah. Jadi bila dia tengok kedai permainan itu, dia nak pada permainan itu, maka dia akan merengek, dia akan menangis. Dia akan ingat balik semula, dan akhir sekali dia menangis. Sebab dia percaya bahawa dengan dia menangis dan merengek itu di depan kedai itu, maka ibu bapa dia akan beli dia alat mainan. Itu salah satu proses pembelajaran lah yang telah ibu bapa dia beri pada dia. Prinsip asas ialah peneguhan yang positif dan negatif, iaitu di mana adanya dendaan, adanya prinsip primat, kemudian dia ada pelupusan, dia ada pelupusan. Kita tengok dari segi dia ada ganjaran, dia ada juga ganjaran. Peneguhan, dia ada juga ganjaran. Penyelesaian ikut prinsip ini, sekiranya kata apa? Membuat ramalan dan menguasai tingkah laku. Membuat ramalan dan menguasai tingkah laku. Semua tingkah laku tertakluk di bawah kuasa rangsangan persekitaran. Dengan itu tidak timbul soal tingkah laku bersahaja. Maksudnya setiap tingkah laku tertakluk kepada rangsangan. Maksudnya tanpa ada rangsangan, tingkah laku tidak akan berlaku. Contohnya tingkah laku belajar sekarang. Kenapakah you all berminat untuk menghadiri kelas, menghadiri kuliah di universiti? Sebab kenapa? Rangsangan untuk belajar, rangsangan pembelajaran itu. Rangsangan nak ada degree, rangsangan nak ada CJ. Itu puncanya. Jadi kenapa perilaku belajar itu berlaku? Disebabkan oleh rangsangan kerana nak dapatkan degree, rangsangan nak dapatkan CJ. Itu punca dia. Okey. Personaliti seseorang terbentuk disebabkan oleh peneguhan. Peneguhan. Contoh bagaimana dikatakan peneguhan ataupun pengajaran? Contoh macam bentuk pujian. Bila mana kita berjaya, kita telah mencapai satu keputusan baik, maka kita akan diteguhkan dengan mendapat tempat untuk sambung belajar. Bila mana kita mendapat result yang tidak baik, maka kita mungkin diteguhkan dengan apa yang kita mohon kita tak akan dapat. Jadi itu antara pengajaran yang kita perolehi. Dan kita dah dapat satu kesimpulan bahawa kalau kita nak dapat tempat yang baik, kita mesti memiliki result yang baik. Itu maksudnya. Semua tingkah laku boleh diubah dan dengan cara melemahkan atau menahan peneguhan. Peneguhan iaitu pelupusan. Iaitu biasanya kita bagi dendaan lah. Tingkah laku yang kita nak ubah ni, kalau kita nak tukar, kadang-kadang sama ada kita bagi peneguhan ataupun pelupusan, ataupun kita bagi dendaan. Sesuatu tingkah laku boleh diukur dengan cara memerhatikan orang lain yang terdekat. Diberi peneguhan kod perlakuan yang mirip kepada orang yang diperhatikan. Contohnya perilaku yang kita nak jadikan contoh, nak jadikan tauladan. Kita boleh panggil seseorang itu untuk memberi motivasi, berkongsi idea, berkongsi pengalaman yang dia pernah lalui. Contohnya kita nak supaya seseorang itu mempengaruhi tingkah laku untuk buat bisnes, tingkah laku untuk membuat perniagaan. Bagaimanakah cara untuk seseorang itu mempelajari tingkah laku bagaimana nak mengendalikan satu bisnes? Kita boleh panggil orang yang telah melaksanakan bisnes. Kita boleh panggil orang yang telah melakukan perniagaan yang berjaya untuk berkongsi pandangan, untuk berkongsi pendapat, untuk berkongsi pengalaman bagaimanakah kejayaan seseorang dalam dunia perniagaan. Jadi dengan perkongsian pengalaman itu dapat mengubah tingkah laku
peserta-peserta yang hadir. Itu maksudnya. Right? Maksudnya perkongsian melalui peniruan, melalui peniruan. Boleh ditiru dan boleh diikuti dengan cara memerhati orang lain. Personality juga boleh dikuasai dengan rangsangan yang menyakitkan, yang membuat individu mengelak ataupun menjauhi. Contoh macam mana? Personality ini boleh dikuasai dengan rangsangan yang menyakitkan. Maksudnya personality itu boleh diubah, boleh diperbaiki dengan kita bagi dendaan. Contohnya dendaan macam mana? Siapa yang awal-awal dulu masa pandemik COVID, siapa yang keluar tanpa pakai mask, kita bagi denda. Siapa yang keluar waktu PKP, kita bagi denda. So dengan bagi denda itu, dengan bagi hukuman itu akan tertimbulnya, akan terhasilnya satu perlakuan yang lain. Di mana perlakuan yang bebas ke sana kemari akan dikurangkan. Maksudnya suka pergi berbersera, pergi tempat yang ramai, suka pergi berkumpul, suka pergi berfoya-foya tu waktu PKP tak ada. Siapa yang melanggar kita bagi denda. Supaya dia boleh berkurung, supaya dia boleh berada di rumah. Itu maksudnya. Kemudian peneguhan diberikan secara berkala, peneguhan diberi setiap kali sesuatu respon ditunjukkan. Maksudnya individu yang melanggar peraturan ni dia akan bagi berkala lah. Maksudnya kalau siapa lagi melanggar, kita akan bagi dendaan. Siapa lagi langgar, kita bagi dendaan. Siapa yang tidak ikut PKP, kita akan bagi dendaan. Siapa tak pakai mask, kita bagi dendaan. Siapa yang tidak menjarak, kita bagi dendaan. So dia berkala, dia berterusan supaya perilaku itu dapat diubah, perilaku itu dapat diperbaiki supaya perilaku itu jadi normal, jadi kebiasaan. Sehingga hari ini kalau kita keluar tak pakai mask, kita rasa macam salah, kita rasa macam tak betul. Right? Sama juga kalau kita pergi ke mana-mana pun, kalau kita nak berada di tempat yang berhimpit-himpit, kita rasa bersalah, rasa macam tak kena je. Sebab kita telah dilatih dalam tempoh 2 tahun yang lalu, kita telah dilatih satu SOP yang baru, SOP pergerakan, di mana SOP ini sudah menjadi satu kebiasaan daripada kita untuk tahun ini. Jadi apabila kita keluar daripada rumah, kita berada di dalam masyarakat tanpa kita mengikuti SOP yang sebenar, menyebabkan kita rasa macam tak selesa, kita rasa macam bersalah, kita rasa macam tak kena je. Sebenarnya behavior kita telah tukar melalui proses peneguhan dan juga proses ganjaran dan proses dendaan. Ganjaran dan dendaan. Apabila menjalankan proses kaunseling, apabila menjalankan proses kaunseling, kaunselor behaviorist mestilah menunjukkan kemahiran berikut. Mendengar dengan tepat. Ini antara kemahiran asal kaunseling. Kemahiran mendengar dengan tepat apa yang diluahkan oleh klien melalui lisan bahasa dan juga melalui bahasa badan dia. Bukan setakat kemahiran mendengar, tapi kemahiran memberi tumpuan, perhatian kepada behavior klien semasa berada dalam sesi kaunseling. Memberi penghargaan kepada klien. Apabila klien tu berada dalam suasana yang baik, yang ceria, yang tenang tenteram, yang boleh berubah ke arah baik, biasanya kaunselor akan bagi penghargaan. Kaunselor akan bagi ganjaran, kata puji-pujian kepada klien. Itu juga boleh memberi peneguhan kepada klien untuk terus bersikap dengan sikap yang baik. Kemudian sikap menerima klien. Kaunselor kena menerima klien dengan seadanya. Walaupun dia kaunselor Muslim, tapi yang datang tu klien daripada bangsa lain, daripada agama lain. Ataupun klien tu klien yang mempunyai sikap yang apa ni? Contohnya dia merokok, dia ambil dadah, dia terlibat gejala sosial, ataupun dia terlibat dengan gejala-gejala seks bebas. Tapi oleh kerana dia klien kaunseling, kaunselor tu menerima dengan seadanya, tanpa ada syarat, tanpa ada meletakkan syarat. Kaunselor dia tak boleh kata saya nak pastikan klien saya ni seorang yang hadir dalam sesi kaunseling saya ialah seorang Muslim ataupun yang baik, ataupun seorang yang handsome, yang smart, yang comel. Tak boleh. Itu dikatakan meletak syarat. Seorang kaunselor dia kena ada penerimaan tanpa syarat. Seorang kaunselor dia mesti mengamal penerimaan tanpa syarat. Seperti doktor lah. Seperti doktor hospital, apabila klien dia pergi ke hospital, dia tak kira bangsa apa sekalipun, agama apa sekalipun, dia ada penyakit ke, dia tak ada penyakit ke, dia terlibat dengan apa sekalipun, seorang doktor dia tidak akan reject penyakit. Dia tidak akan reject pesakit itu. Malah dia akan rawat pesakit itu. Walaupun berlainan bangsa, berlainan agama,
dan dia pun tak pasti penyakit apa yang dibawa oleh pesakit itu. Namun begitu bila sampai ke hospital, penerimaan tanpa syarat dia itu dia tetap merawat. Dia tak kira siapa. Itu dikatakan sikap menerima. Seorang kaunselor mesti ada sifat terbuka dan menerima, kemudian memahami bahawa setiap klien adalah unik. Setiap klien adalah unik, maksudnya setiap klien adalah berbeza-beza dan unik. Setiap orang tu berbeza. Itu dikatakan unik. Strategi membantu klien, ini antara strategi yang digunakan dalam sesi kaunseling dalam membantu klien. Di mana klien boleh digunakan antara strateginya pertama ialah role play. Role play ni main peranan. Di mana katakan klien itu ada masalah dari segi komunikasi dengan ibu bapa dia. Klien itu ada masalah komunikasi dengan kawan-kawan dia ataupun dengan sahabat dia. Dari segi intonasi, nada suara ataupun bahasa-bahasa yang digunakan tu dia kesat kan. Ataupun dia suka menggunakan perkataan-perkataan lucah ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang tak betul dengan kawan-kawan dia. Walaupun mungkin dalam keluarga dia tak ada masalah. Jadi klien ini perlu dilatih. Dia kena, maksudnya semasa dalam sesi kaunseling, klien ini kena perlu membayangkan bahawa dia berdepan dengan walaupun dia berdepan dengan kaunselor tapi dia sebenarnya berdepan dengan orang yang dia ada masalah. Contohnya katakanlah klien ini bermasalah dengan kawan-kawan dia semasa dia berhubung. Jadi dia kena bayangkan apakah keadaan ataupun tingkah laku yang menyebabkan dia bermasalah dengan kawan dia. Dan perlu dilakukan oleh kaunselor. Kaunselor perlu lakukan balik semula di mana klien kena anggap bahawa kaunselor ni kawan dia. Bagaimana cara dia nak menegur? Katakanlah punca dia bermasalah dengan kawan dia kerana dia pernah menegur sesuatu menyebabkan hubungan dia dengan kawan dia menjadi terpisah, menjadi pecah belah, menjadi musnah. Akhir sekali dia terkotak-katik kesorangan kesana kemari. Dan dia rasa tak ceria, dia rasa tak bahagia berada di pusat pengajian itu. Dia dah mula rasa tak selesa dan dia rasa nak keluar daripada universiti itu. Menyebabkan dia stres, dia tak boleh nak konsentrasi pembelajaran dia tak boleh belajar. Puncanya kerana kerana tersalah tegur. Jadi dia pergi ke bilik kaunseling, bagaimanakah cara dia nak ubah perilaku, bagaimanakah supaya kawan dia boleh terima dia dan dia dapat berkawan balik semula, dia boleh tenteram. Jadi bila dia sampai ke bilik kaunseling, kaunselor tu mesti menggunakan cara role play. Role play ni dia main peranan di mana klien tu kena bayangkan bahawa kaunselor ni kawan dia. Dan bagaimana dia nak bercakap, bagaimana dia nak meluahkan. Intonasi nada suara kah apa yang nak pakai, bahasa-bahasa apakah yang nak pakai. Itu maksudnya. Kemudian dalam masa sama dia perlu ada latihan asertif. Latihan asertif. Apa kata dia dikatakan latihan asertif? Latihan asertif ni adalah latihan ketegasan. Latihan ketegasan. Kena ada tegas diri. Dia tak boleh di mana orang yang asertif ni dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah antara agresif dengan pasif. Asertif ni berada di tengah-tengah antara agresif dengan pasif. Jadi orang asertif ni orang tegas. Orang pasif ni dia bukan orang tegas, dia orang yang follower. Dia ikut, dia mesti lalang. Orang yang agresif ni dia terlampau terlampau liar sangat, dia terlampau ganas sangat. Jadi ramai juga orang tak suka dia. Orang yang pasif tadi ialah orang yang follower, dia kadang-kadang dia boleh terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Kita dalam hidup ini perlu jadi orang yang asertif, ada ketegasan diri. Bukan orang yang terlalu agresif dan bukannya orang yang terlalu pasif. Token ekonomi. Token ekonomi ni lah sebagai hadiah, ganjaran. Yang sebut tadi bahawa dalam tarikh Beveridge dia amalkan bahawa adanya ganjaran. Token ekonomi. Token ekonomi ni satu pujian, satu ganjaran, hadiah, itu token ekonomi. Dalam masa yang sama, dalam sesi kaunseling juga klien perlu dibantu untuk pengurusan kediri, pemantauan kediri dan peneguhan kediri. Pengurusan maksudnya klien perlu dilatih bagaimana dia nak urus diri dia setiap hari, bagaimana dia nak pantau diri dia supaya sentiasa berada dalam ceria, sentiasa bahagia, sentiasa tidak berduka. Kemudian dia perlu teguhkan, dia perlu meneguhkan kediri klien, memberikan klien tu semangat, memberikan klien kekuatan, memberikan klien dorongan, rasangan supaya klien tu penuh dengan keyakinan. Baik, okey. Boleh ke? Okey. Itu saja untuk petang ni. Ada soalan ke? Yang masih bersama dengan saya 85 orang, betul ke 85 orang ke ada yang dah pergi ke mana-mana? Ada lagi doktor. Ha? Saya ada Prof. Ada Ada lagi? lagi doktor. Ada lagi doktor. Okay.
Baik, so dua teori fikir petani saya sempat sharing. Yang pertama tu macam ulangan tapi yang behavior ni lebih pada baru petani lah saya share kan. So sebenarnya saya pernah kata tadi, kalau sekiranya pelajar dapat menguasai 5 teori pun dah okey dah. Maksudnya dapat menguasai, dapat memahami 5 teori pun dah okey. Pertama teori psikoanalisis, yang kedua teori RBT, yang ketiga teori pemusatan klien, yang kelima teori behavioris dan mungkin satu lagi teori Carl Rogers. Okey dah. Maksudnya insya-Allah lah, maksudnya cukup lah tu kalau ada 5 teori dah boleh dah untuk memahami permasalahan klien. Dah cukup dah untuk untuk mengadakan sesi kaunseling dengan kaunselor, dengan klien. Baik, dengan apa yang telah saya kongsikan, ada apa soalan ke nak tanya? Ada soalan-soalan ke nak tanya? Ada ke tak ada? Setakat ni tak Ada ada, tulis doktor. Ada tulis nama ke di dekat ruangan chat? Ada Nombor doktor. masjid dan apa ni? Dah tulis ni. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih. So kalau tak ada, boleh kita tangguhkan laki-laki kita pada petani di sini? Boleh doktor. Boleh, Ya? doktor. Okey. Itu sebelum kita tangguhkan kita, marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan surah Wal As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang setia sampai ke Terima kasih. terima kasih. Terima kasih doktor.